dah maksud kita nak bincang daripada iModule set 3 yang kita dapat hari tu. Jadi harap berada dengan kamu iModule yang sama lah. Okey, paparan slide okey tak? Kalau ada nak tanya, boleh tanya, dan dalam masa yang sama kalau siapa boleh nak tanya, nak maksudnya tengah perbincangan ni, kalau ada nak type pun tak ada masalah. InsyaAllah saya boleh respon lah. Okey, baiklah 2:30. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka majlis kita dengan bacaan Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita pergi kepada bahagian A, soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama ni daripada tarik 4, bab 3, kegravitian. Jadi bila kita buat ulang kaji, biasakan kena pasti bahagian mana, soalan tu daripada bab mana. Kenapa kena buat macam tu? Jadi bila kita jawab banyak tak dapat jawab atau banyak betul, jadi kita tahu bab tu kita dah cover ataupun belum cover. Jadi kenapa cikgu pergi kertas 2 pada kali ini? Kerana kebanyakan kamu faham teori tu bila kita discuss atau bincang. Tapi masalahnya idea yang kamu ada bila kita nak tulis, nak portraykan sebagai jawapan, kebanyakan kamu gagal untuk menulis jawapan yang lengkap. Jadi hari kita nak bincang macam mana nak tengok soalan tu satu-satu. Jadi kita tengok soalan yang pertama. Gambar rajah ni sangat familiar sebab gambar rajah ni lebih kurang gambar rajah yang ada dalam buku teks. Jadi kita tengok rajah 1 menunjukkan sebuah planet yang mengorbit mengelilingi matahari dalam bentuk ellipse. Planet itu mengambil masa yang sama untuk bergerak daripada S ke R dan Q ke P seperti yang dinyatakan dalam hukum Kepler kedua. Jadi bila maklumat soalan bagi macam ni, dia kata masa yang sama, kita dah boleh highlight masa dia sama untuk pergerakan pada sektor yang diwarnakan dengan A1 dan A2. Soalan berikutnya berbunyi nyatakan hukum Kepler yang kedua. Jadi hukum Kepler yang kedua dia menyatakan hukum Kepler ada 3. Hukum Kepler yang pertama dia mengatakan orbital dia tu dalam bentuk ellipse. Hukum Kepler yang kedua mengatakan perkadaran antara jarak dan masa. Hukum Kepler yang ketiga menyatakan hukum yang T kuasa 2 bagi dengan R kuasa 3. Jadi kalau kita tak mahir dengan maksud hukum Kepler, soalan dah bagi hint dah pada ayat soalan. Dia dah sebut mengambil masa yang sama. Jadi untuk hukum Kepler tak ada ayat yang mudah. Dia memang ayat yang standard. Tapi kalau kamu tak boleh nak ingat ayat yang penuh, kamu kena menyatakan luas sama dalam selang masa yang sama. Itu antara keyword dia. Antara dua planet tadi, tapi Kepler untuk level kita discuss antara planet dan matahari. Sebab bumi mengelilingi matahari, planet-planet lain mengelilingi matahari. Jadi dalam pergerakan yang mengelilingi itu, ada jarak, ruang jarak, luas dia dengan masa adalah sama. Jadi soalan yang pertama ni memang definisi. Kalau teori yang macam ni tak ada cara lain. Kamu kena ingat. Kecuali kalau definisi tu daripada formula. Daripada formula mungkin ada cara lain, kaedah lain. Ingat. Okay, kita tengok pula soalan yang berikutnya. Dia kata berdasarkan diagram 1, tandakan tik pada jawapan yang betul dalam kotak dia yang disediakan. Matahari terletak pada pusat elips atau fokus elips. Okey.
Bila kita sebut pusat, bermaksud satu. Badan kita pun ada satu pusat. Satu saja. Tak ada orang ada dua pusat. Bukan pusar. Pusar tu pada kepala, pusat kepala. Pusat tak satu saja. Tapi pada elips, kalau kita ingat gambar rajah dia, bila bumi tu keliling matahari, dia ada keadaan yang mana bumi tu jauh dan dekat pada matahari. Kenapa dia jadi macam tu? Sebab elips tu bentuk yang kita boleh katakan mudah, dua bulatan yang kita gabung, dia jadi elips. Jadi matahari terletak pada fokus elip, bukan pada pusat elip. Sebab elip ada dua titik. Satu tu terletaknya matahari. Sebab tu kita ada satu, kalau kita belajar betul-betul Kepler, kita ada belajar pada satu keadaan matahari tu agak jauh, bumi agak jauh daripada matahari, pada satu keadaan bumi agak dekat dengan matahari, macam tu. So jangan tersilap kat sini. Kalau pusat memang khas untuk bulatan satu saja. Pusat. Kalau fokus boleh jadi dua fokus, tiga fokus. Jadi pada elips ada dua fokus. Okay, sampai sini okey kan? Okay, soalan yang berikutnya. Okay, macam cikgu cakap tadi pada awal, kalau siapa nak interrupt tak ada masalah untuk interrupt. Siapa boleh type, nak tanya tak ada masalah untuk type. Antara titik J, K, L dan M, yang manakah mempunyai laju linear planet yang paling tinggi? Jadi kita rujuk balik pada gambar rajah kita tadi. Kat mana J, dekat mana K, kat mana L, kat mana M. Jadi kalau kita tengok, J dengan K tu duduk sebelah-sebelah. J dengan L tu dia duduk berhadapan. L dengan M sebelah, M berhadapan dengan K. So dia tanya yang paling tinggi, laju linear yang paling tinggi. Jadi jawapannya di titik J. Tapi kalau kita belajar Kepler tadi, kita tahu pada kalau kita ambil sektor yang bahagian daripada PJK tu, kalau kita buat sektor kat situ, PJKS tu dengan sektor daripada RLMQ tu, luas dengan masa dia sama. Tapi dia tanya laju linear dekat sini, titik J tu keadaan dia paling tinggi laju linear. Apakah perubahan yang berlaku pada laju linear planet apabila jarak antara planet dengan matahari bertambah? Maksudnya kedudukan planet itu mungkin berada pada L, pada M, itu bermaksud jarak antara planet dengan matahari bertambah. Kalau tadi dia tunjuk bila planet itu duduk dekat J, dia laju. Sekarang planet itu duduk dekat L ataupun M, jauh lah. Apa jadi? Jadi perubahan laju linear tadi, dia akan berkurang. Okay, so soalan yang pertama. Jadi kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua, di gambar rajah mentol. Okay, ini bab elektrik. Jadi dia kata, sebuah mentol berfilament berlabel 240V. V tu maksudnya volt, voltan, unit untuk voltan, bunyi dia volt. 80W, W tu unit untuk kuasa watt. Soalan A, apakah yang dimasukkan dengan spesifikasi 240V dan 80W? Jadi maksudnya di sini, subhanallah, ada error sikit. Okay, tak apa. 80 joule second. Watt ni adalah kuasa, kalau kita tukar kepada tenaga bermaksud 80 joule per saat tenaga yang digunakan apabila mentol disambung dengan bekalan kuasa 240 volt. Okey, soalan adakah kena jawab macam ni cikgu? Okey, sebenarnya ayat dia lebih kurang je. Kamu nak buat terbalik pun tak apa. Tapi kamu kena beritahu 240 volt tu adalah bekalan kuasa. 240 volt adalah bekalan kuasa ataupun sumber ataupun punca kuasa yang boleh menghidupkan lampu tu. Manakala 80 watt tu adalah tenaga yang dihasilkan. Kalau kamu kata 240V adalah beza keupayaan pada mentol. Ada kemungkinan tak tepat sebab jawapan tu CP. Tapi kalau kamu kata adalah voltan yang dibekalkan, kamu guna perkataan voltan, kamu tak guna bekalan kuasa, kamu guna voltan yang dibekalkan, ada kemungkinan boleh betul. Tapi ini adalah standard jawapan yang orang kata insya-Allah sentiasa betul. Tapi andai kata kita lupa, kamu kena ingat soalan macam ni, kamu kena beritahu 240V itu kuantiti fizik apa yang sedang diukur. Kalau 80W itu kuantiti apa yang sedang diukur. Tapi kamu terlupa yang 80 watt tu adalah 80 joule per saat tenaga. Kamu boleh kata 80 kuasa sebanyak, kamu boleh kata kuasa sebanyak 80 watt per saat. Kena sebut per saat. Kalau kamu tak sebut per saat, dia takkan jadi tenaga balik.
dia tetap kuasa. Itu kalau tak ada idea lah, tapi kalau boleh ingatlah macam ni. Okey, harap sampai sini okey ya. So kita pergi kepada soalan 2B. Masa kita terhad 2 jam, cikgu cubalah nak habiskan 2 jam ni. Kalau boleh dapat cover semua. Kalau laju sangat bagi tahu. Okey, 2B tengok filament itu menyala dan bercahaya dengan kecerahan normal apabila mentol itu disambungkan kepada bekalan kuasa AU kat situ bermaksud arus ulang-alik 240 volt. Nyatakan perubahan tenaga yang berlaku, dah ada jawapan, tenaga elektrik kepada tenaga cahaya dan haba. Macam mana kalau kamu terlepas perkataan tenaga haba? Maksudnya kemudian tenaga elektrik kepada tenaga cahaya. Salah juga sebab kita tahu mentol apabila dia bercahaya, automatik kamu dapat tenaga cahaya, apabila dihidupkan dapat tenaga cahaya dan mentol akan berasa panas. Jadi kena sebut tenaga haba tu. Macam mana kalau kamu tulis tenaga elektrik, kamu buat simbol anak panah tu, kamu buat tenaga cahaya, kamu buat lagi simbol anak panah. Bermaksud kamu tak pakai simbol tambah. Jawapan tu salah. Sebab tenaga cahaya dan tenaga haba ni dia datang sekali. Kalau nak buat dalam ayat, kita boleh kata perubahan tenaga yang berlaku adalah tenaga elektrik kepada tenaga cahaya dan tenaga haba. Macam tu. Dia kena, yang tenaga cahaya dan haba tu memang kena combine, tak boleh sebut satu saja. Memang dia menunjukkan sebagai hasil dua-dua tenaga tu. Okey. Hitungkan arus yang mengalir melalui mentol. Sebab dia dah bagi kita kuasa, P sama dengan VI. Formula P sama dengan VI dah diberi dalam list formula. Tak hafal tak apa. Okey, markah 2. Cikgu selalu suka ingatkan tulis formula. Kenapa tulis formula? Walaupun tulis formula tak dapat markah, tapi untuk mengelakkan silly mistake. Kadang-kadang kita suka buat kesalahan yang kecil, kita tak perasan. Benda tu tak ada perpuluhan, tangan kita tertekan perpuluhan. Jadi kita tulis betul-betul 80 bahagi 240. Dan jawapan dia 0.33. Kenapa Cikgu Dorian ambil 3 titik perpuluhan? Kenapa tak ambil 2? Minimum 2. Dia tak ada syarat maksimum. Jadi minimum 2. Jadi Cikgu Dorian rasa macam best je letak 3. Boleh tak 3, tak ada masalah. Minimum 2. Jadi ingat lagi, cikgu ulang lagi yang seperti cikgu kamu pernah cakap, dalam pengiraan jangan dibundarkan pada awal, hanya jawapan akhir saja yang dibundarkan. Kemudian jawapan mesti berserta dengan unit. Kalau tak tahu unit, buat bagi tahu. Kalau macam ni tak tahu unit, cuba nasib lah, power W, V tu, simbol unit dia V juga, voltan tu volt, bolehlah kamu buat P, V -1, cuba nasib lah. InsyaAllah kalau kena nasib tu betul lah. Okay. Kita tengok yang C, nyatakan satu ciri utama dari filament dalam mentol supaya tahan lama sebab takat lebur dia tinggi. Kenapa takat lebur dia tinggi? Sebab dia panas kan? Dia panas. So kalau takat lebur dia rendah, panas, nanti dia melebur, putus. Macam tu. Jadi dia kena tahan lama supaya takat lebur dia tinggi sebab mentol akan panas. Jadi kalau dia digunakan dengan kadar yang lama, dia panas, dia filament tetap tidak melebur, masih dalam bentuk pepejal, macam tu. Okey, kita tengok yang seterusnya. Soalan nombor 3. Okey, sampai sini ada nak tanya tak? Lajulah pula. Tak ada kita tengok soalan nombor 3. Rajah 3 menunjukkan satu sistem hidrolik yang berfungsi berdasarkan prinsip Pascal untuk mengangkat satu beban. Satu daya F dikenakan ke atas ombor kecil. Jadi pada soalan ni ada banyak maklumat. Kita membaca satu-satu, tengok daya F. Kena pasti daya F kat mana? Ombor kecil kat mana? Okay, ombor kecil tu P, ombor besar tu Q. Gambar rajah ni nampak macam Q tu ombor ke? Macam tu kan. Okay. Menyatakan prinsip Pascal. Okay, kita belajar dalam bab cikgu lupa, dalam bab 3 tekta 5 kita ada belajar dalam bab tekanan ni, kita ada belajar beberapa hukum lah. Salah satunya Pascal, Archimedes dengan Bernoulli. Okay, dalam Pascal ni banyak dalam kehidupan seharian. Sama ada kita perasan dengan kita tak perasan. Pascal sentiasa membincangkan dalam satu sistem yang tertutup. Bermaksud sistem tu tak boleh ada lubang. Macam dalam satu bekas yang tertutup, yang
yang terkurung, supaya apabila tekanan dikenakan daripada satu bahagian ombor, tekanan dikenakan, bila kita tekan ombor P, tekanan dikenakan, tekanan yang kita kenakan tu ombor Q dapat tekanan yang sama. Jadi dia kena tertutup supaya tekanan dia sama. Daya dia tak sama. Yang sama dekat cerita ni adalah Pascal. Yang sama dalam Pascal ni adalah tekanan dia sama. Ni tadi tanya apa beza takat lebur tinggi dan rendah? Saya kurang faham. Kita patah balik ke belakang sekejap ya. Lebur adalah satu proses sains yang mana keadaan pepejal jadi cecair. Jadi bila kita makan aiskrim, kalau anak saya makan aiskrim, kalau saya cakap makan aiskrim tu cepat-cepat nanti cair. Okey, itu menunjukkan saya adalah rakyat marhain yang tak belajar sains. Cair bermaksud dia dalam keadaan cecair. Teh pekat tambah air, dia jadi teh kurang pekat, tu cair. Tapi kalau aiskrim tadi, dia bentuk pepejal. Nanti aiskrim tu tukar jadi cecair menitik-nitik kat tangan kita kan. Itu kita panggil lebur. Jadi takat lebur yang tinggi bermaksud payah. Tinggi itu bermaksud payah untuk tukar jadi cecair. Okey, cikgu harap jelas InsyaAllah. Jadi betul lah Faham kata takat lebur tinggi perlukan banyak energi, banyak tenaga untuk lebur. Betul. Jadi bermaksud apabila tenaga elektrik dibekalkan tadi menjadi tenaga cahaya dan tenaga haba, untuk lampu tu rosak, untuk filament tu putus, dia memang kena sangat-sangatlah panas. Macam tu. Okey, kita pergi balik kepada Pascal tadi. Prinsip Pascal menyatakan bahawa tekanan dikenakan ke atas bendalih tertutup akan dipindahkan secara seragam ke semua arah dalam bendalih itu. Ya Allah, kadang-kadang kan cikgu pun faham juga perasaan kamu. Baca macam manalah nak ingat. Kadang-kadang cikgu buat lawak dan gelas. Tak apalah kalau tak ingat. Hafal ayat kursi, dapat pahala. Pergi hafal surah Al-Mulk, dapat pahala. Okey. Kita dalam fizik ni, dia hukum manusia. Dia ada keyword. Ingat keyword. Dalam prinsip Pascal, kamu kena sebut sistem tertutup. Yang dalam ayat ni dia kata ke atas bendalih tertutup. Kamu boleh kata tekanan di dalam satu sistem tertutup. Sistem tu menunjukkan satu mekanisme yang sedang kita bincangkan. Guna perkataan sistem. Dipindahkan secara seragam. Kamu boleh kata tekanan dalam sistem tertutup adalah seragam. Itu saja pun dah okey dah. Tapi kalau nak nampak intellectual sikit, genius sikit, ikut ayat buku teks. Okay? Jadi kita pergi kepada soalan yang berikutnya, soalan B. Berdasarkan Rajah 3, yang pertama, nyatakan jenis cair yang digunakan dalam sistem hidraulik tersebut. Yang kedua, berikan satu sebab bagi jawapan anda. Okey, ini kalaulah kamu suka tengok cerita pasal kereta ke apa, kamu tahu dia ada minyak hidrolik. Minyak untuk minyak brake, minyak untuk enjin, minyak untuk steering, semua tu kena ada minyak. Sebab kalau kereta kita minyak tu kurang, so dia berlaku pergeseran, so adalah banyak sendi-sendi dia pecah-pecah-pecah macam kita sekarang lah, kita panggil bush tu pecah-pecah, so dia bunyi dia bukan tanah, dia dah sampai masa lah tu, terlalu banyak geseran dan dia pecah. Jadi cecair yang sesuai dalam sistem hidrolik adalah minyak. Kenapa minyak? Minyak ni kelikatan dia agak likat. Tapi dia kurang tumpat bagi dengan air, dia timbul lah kan. Tapi dia likat macam mana kita nak kata likat? Madu tu kategori likat, macam sticky tu kita kata dia likat lah kalau kita nak tengok keadaan fizikal dia. So minyak ni dia likat. Okay, benda yang likat dalam minyak susah nak ada gelembung udara. Okey, kenapa tak ada gelembung udara dalam minyak? Sebab dia likat. Okey, apa masalahnya kalau ada gelembung udara? Tadi kan kita kata Pascal nak tekanan dia tu jadi sama. Jadi katakanlah saya tekan belah sini, bila tekan belah sini, tekanan nak pergi ke sebelah yang lagi satu, tiba-tiba ada gelembung udara. So udara boleh dimanfaatkan berbanding dengan cecair. So jadi tekanan tu jadi tak sama sebab tekanan tu pergi manfaatkan gelembung udara tu dulu. Jadi jawapan kamu minyak dan dia tidak boleh dimanfaatkan. Kenapa takat didih yang tinggi jadi option jawapan? Kita pakai sistem hidrolik kan, panas kan bergerak. Kalau takat didih dia rendah, nanti kan melebur pula alat-alat kita. Tapi yang paling mudah kita boleh ingat, dia tidak boleh dimanfaatkan.
Kalau adalah soalan tu ada soalan susulan, kenapa kan, kenapa apa tak boleh guna air. Contohlah pernah juga keluarlah sebelum ni dia tanya kenapa dalam cecair hidrolik tu tak boleh guna air. Salah satu alasannya air boleh ada gelembung udara dan gelembung udara perlu dimanfaatkan. Jadi tekanan tidak akan seragam. Jadi kat situ bila tekanan tak seragam, hukum Pascal tidak berlaku lah. Jadi kita tengok soalan C pula. Satu daya 50 Newton bertindak ke atas omboh kecil. Luas keratan omboh kecil dan omboh besar masing-masing adalah 0.04 meter persegi dan 0.8 meter persegi. Hitungkan faktor penggandaan. Okay, faktor penggandaan formulanya ada. Kita bahagikan nisbah lah sebab kenapa? Dia dah bagi luas, kita ambil luas dia. Dia tak ada unit. Sebab A2 tu dah unit dia meter kuasa 2, A1 meter kuasa 2, kita cancelkan satu sama lain. Jadi tak ada unit. Ini direct saja. Formula diberi. Daya yang dikenakan oleh cecair ke atas omboh besar itu. Daya yang dikenakan oleh cecair ke atas omboh besar itu. Okay, kita dapat macam ni. Okay. Kamu dah belajar dalam sains tingkatan 3. P sama dengan F per A. Tekanan sama dengan daya bahagi dengan luas. Bila Pascal kata tekanan itu sama daripada A ke B, daripada omboh P ke omboh Q tadi, ada dua omboh, tekanan sama, kamu boleh samakan PA sama dengan PB atau PQ sama dengan PP. Cikgu tak pastilah kamu faham ke tak apa cikgu cakap ni, tapi cubalah nak fahamkan. Jadi daripada formula asas P sama dengan F per A tu, kamu boleh samakan dua formula tu dapat macam formula C yang kedua. Tapi formula C yang kedua ini tidak diberi dalam exam. Yang diberi adalah P sama dengan F bahagi A. Kalau cikgu tak silap lah, yang diberi P sama dengan F bahagi A. Jadi yang formula yang kedua ni adalah kita modify daripada P sama dengan F bahagi A. Tapi apa pun kaedah yang kamu pakai, markahnya hanya satu markah saja. Markahnya merujuk kepada jawapan akhir yang betul. Okey. Ni kita tengok soalan nombor 4. Repotan radioaktif. Okay, graf ni dia tunjukkan aktiviti, kiraan per saat dan masa tahun. Jadi dia bermula dengan kadar 4,000. Bermaksud bila kita belajar separuh hayat, kita ada jisim asal. Kalau dalam bentuk peratus atau bentuk pecahan atau dalam nilai gram, yang ni nilai aktiviti yang dia bagi kat sini, yang asalnya bermula daripada 4,000. Kemudian dia menyusutlah mengalami separuh hayat. Jadi soalan yang tanya, apakah yang dimaksudkan dengan repotan radioaktif? Dalam siri repotan radioaktif, kita ada belajar, kita ada perepotan gamma, kita ada perepotan beta, kita ada perepotan alfa, dan kita belajar untuk mengimbangkan repotan-repotan itu. Kita juga ada belajar tindak balas berantai. Kalau kita ingat, kita ada satu proses pelakuran nukleus dengan pembelahan nukleus. Jadi dia satu nukleus tu dia yang nukleus besar akan jadi dua nukleus kecil atau dua nukleus kecil gabung satu nukleus besar. Okey. Yang itu benda lain. Dengan repotan radioaktif ini untuk dia keluar gamma, beta secara semula jadi, sebab kalau kita nak tahu radioaktif tu tak semestinya daripada bom atom, tak. Kadang-kadang keadaan kita sekarang ni ada je sinaran radioaktif mata-rata tapi dia tak bahaya. Kadang-kadang dia datang daripada batuan secara semula jadi. Yang berlaku secara semula jadilah. Jadi macam mana benda tu berlaku? Sebab dia tadi tak stabil, dia nak stabilkan diri dia. Bila nak stabilkan diri dia, dia akan susut nilai. So dia akan pancarkan, keluarkan dalam bentuk alfa, gamma, beta untuk dia jadi stabil. Bila dia jadi stabil, dia jadi dalam diam. Kalau kita belajar jadual berkala, kalau kita ingat, kita belajar nilai
hidrogen satu-satu. Itu nilai yang paling stabil yang ada dekat jodoh berkala. Tapi kalau dia tak stabil, dia boleh jadi nombor yang kat atas tu 2, yang bawah tu 1. Atau nombor yang kat atas tu 3, nombor bawah tu 1. Macam tu. Jadi reputan radioaktif kena sebut perkataan nukleus tidak stabil menjadi stabil. Kena sebut perkataan tu. Yang pertama, perkataan tu tak stabil jadi stabil. Macam mana dia nak stabil, kena sebut memancarkan sinaran radioaktif. Itu pun kena sebut. Kalau tak nak sebut memancarkan sinaran radioaktif, boleh sebut dengan memancarkan zarah, alfa, beta dan sinaran gamma. Macam tu pun boleh juga. Okey. Jadi bila kita nak buat maksud reputan radioaktif tu, jangan confuse dengan pelakuran, pembelahan nukleus. Sebab itu yang berlaku bawah daripada reputan radioaktif. Okay. Pada graf dalam rajak 4.1, tentukan separuh ayat bagi unsur itu. Kita tengok dulu graf dia begitu. Dia nak separuh hayat, jadi kita cari nilai asal. Cikgu kata tadi nilai asal dia 4,000, separuhkan 4,000 bahagi 2. Kita sentiasa ingat separuh hayat, masa, perkadaran masa yang berlaku itu sentiasa sama. Kalau lah berat Cikgu Dorin 100, selang 10 tahun dia tinggal separuh, selepas 10 tahun dia jadi 50 kilo. Lepas lagi 50 tahun dia jadi separuh lagi daripada 50 kilo, 25. Masa sentiasa sama. Yang berkurang adalah nilai asal dia, aktiviti dia, GCM dia, itu yang berkurang. Jadi yang ni 4,000, separuh daripada 4,000 adalah 2,000. Gariskan, tengok masa yang dia jatuh dah 5,000 tahun. Ini senang je. Bila yang soalan macam ni janganlah gopoh sebab dia senang kan. Kadang-kadang gopoh kita tersilap, kamu pergi bahagikan tahun pula. Tak pun kamu pergi ambil kat ujung tu, pergi bahagikan 2 graf tu pula, kamu tak bahagikan 2 pada aktiviti. So kadang-kadang itu ada satu kesilapan yang selalu kita lakukan. Alamak, tak nampak sikit dah ujungnya, tapi tak apalah kan. Dalam pembelahan nukleus uranium 235 dibedil oleh satu neutron, nukleus berat terbelah kepada 2 nukleus ringan iaitu krypton dan barium serta 3 neutron baru. Okey, dia tunjuklah gambar rajah ni dan dia bagi GSIM dalam UJA, unit GSIM atom. Bagi soalan dia berbunyi, apakah yang dimasukkan dengan pembelahan nukleus? So tadi cikgu kata guna perkataan nukleus berat. Nukleus berat berjisim besar atau kamu kata nukleus berat pun boleh juga. Menjadi 2 nukleus yang ringan. Tapi kita biasa belajar, cikgu kamu kata kadang-kadang cakap kuantiti fizik macam berat tu menunjukkan daya. Tapi dalam cerita ni kenapa boleh pakai nukleus berat? Kenapa Cikgu Dorin kata boleh pakai nukleus berat? Skema kata nukleus berjisim besar. Ayat translation daripada ayat bahasa Inggeris je, heavy nuclei. Perkataan heavy tu menunjukkan berat, bukan weight. Weight adalah daya. Okay, itu berat yang lain. Jadi kalau definisi pada pembelahan nukleus, kalau kamu jumpa dia tulis nukleus berat kepada 2 nukleus ringan yang membebaskan tenaga. Perkataan berat tu diterima. So jangan takutlah kan kalau kamu faham macam tu. Okey je. Okey. Tindak balas rajak 4.2 boleh menyebabkan berlakunya kecacatan jisim. Hitungkan kehilangan jisim dalam kilogram. Tu dapat macam ni, 0.2. Macam mana Cikgu Dorin dapat 0.2 cacat jisim? Sekejap cikgu pun tak perasan. Bagi sekejap. Minta maaf sangat. Cikgu tak perasan. Sekejap cikgu nak tengok soalan dia. Malas nak back. Bila kita nak kena nak kira cacat jisim, sebenarnya kita nak kira cacat jisim, kita kena tahu proses sebelum dengan selepas. Cikgu kena back jugalah. Sorry kita kena tahu proses sebelum dan selepas. Jadi dalam cerita ni, proses sebelum dia, persamaan dia bagi satu neutron campur dengan uranium, 235 uranium. Lepas tu baru jadi sama dengan dapat krypton dan uranium dan 3 neutron. So jadi kita kena tulis persamaan tu. Cikgu minta maaf sangat cikgu terlepas pandang.
cikgu tak tulis persamaan tu. Memang soalan tu tak ada tulis persamaan tu. Cuma nak kira kehilangan GCM dalam kilogram tu. Mesti kamu tanya, cikgu daripada mana cikgu dapat 0.2 ni kan? Tengok. Memang kita kena kira lah daripada persamaan tu. Jadi, satu neutron daripada gambar rajah tadi, yang ini satu neutron, yang neutron ni tak nampak, dia terlindung dengan kala-kala macam konon-konon lawa lah. Lepas tu dia tutup soalan aku, minta maaf nak. Minta maaf. Ini satu neutron, kita ambil mass neutron 1.01 UJA campur uranium 235.04 UJA sama dengan okey, kita cari yang ni pula sama dengan 9 krypton 91.91 campur barium 140.91 campur 3 darab 3 ni 3 sebab dia 3 kan, 3 darab neutron tadi, nilai neutron lagi tadi 1.01 UJA. Jadi cacat GCM sebelum tolak GCM selepas. Yang sebelum tadi neutron campur uranium tu GCM dia tu campur tolak GCM selepas, krypton campur barium campur neutron 3 kali. So dapatlah 0.2. Ni 0.2. 0.2 ni dapat daripada persamaan tu. Lepas tu darab pula dengan nombor ni. Nombor ni kat mana nombor ni? Dia dah bagi dah 1 UJA nak tukar pada kilogram. Ni nombor dia. Jadi sentiasa ingat dalam nak kira tenaga radioaktif, E sama dengan MC kuasa 2. M itu adalah cacat GCM. M itu unit dia dalam kilogram. M itu untuk dapat dalam unit kilogram kena darab dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 7 daripada UGA tadi. Jadi 3 markah kat sini sebenarnya ada satu pembahagian markah dia, cikgu mungkin silap kat sini, cikgu minta maaf. Satu markah tu kamu tunjuk hasil tolak nak dapatkan 0.2. Tapi kalau buat macam ni pun dah okey. 0.2 ni betul satu, darab yang ni markah yang kedua, yang ni markah yang ketiga. Tapi untuk yang pick up tu dia faham 0.2 daripada mana. Tapi kalau kadang-kadang kita confuse tu, cikgu minta maaf lah, cikgu tak tunjukkan. Sepatutnya cikgu tunjukkan. Jadi tenaga yang dibebaskan sama dengan E sama dengan MC kuasa 2. Okay, formula ni orang tak belajar fizik pun tahu. Pun sama juga, cikgu Dorin terlupa tulis jawapan dan kuasa 2 dekat ujung. Sakit hati pula aku. Sekejap lah. Ya Rabbi. Cikgu minta maaf sangat. Sakit hati pula tengok dia punya slide ni. Banyak sangat salahnya. Ni ada kuasa 2 kat sini. Tak apalah, cikgu malas nak edit. Tidak pendirian. Jadi kamu tolong apa nak kata? Kamu tolong kira lah, tolong edit. Cikgu terlepas pandang yang ini. Apalah cikgu Dorin kau ni. Saya kena berhenti jadi cikgu dah ni. Banyak sangat lupa ni. Aduh. Cikgu sebut je jawapan dia. Minta maaf. Sat. Alut dia tu, mata pun tak nampak tu dia. Jawapan dia kat sini, tenaga yang dibebaskan 2.988 darab 10 kuasa negatif 11 joule. Cikgu type sat. 2.98 gue pakai darab 10 negatif 11. Faham lah no? Okay. Itu jawapan dia lah. Unit dia joule. Okay. Boleh? Kita move pada soalan nombor berapa? Nombor 5. Momentum. Ni bab 2. Bab 2. Tempat. Rajah 5 menunjukkan pergerakan sebuah bola bowling berlanggar dengan pin bowling dalam suatu pertandingan. Momentum sebelum pelanggaran, dia dah bagi dah. Momentum bola bowling tu berapa, pin bowling tu berapa. Pin bowling tu kosong. Yalah, pin bowling memang dia tak bergerak. Dia duduk diam-diam. Bola je yang bergerak, hentam dia. Kemudian selepas pelanggaran, bola bowling masih lagi bergerak. Pin bowling pun terpelanting, bergerak laju. Macam tu
Kemudian kita tengok soalan dia, apakah yang dimasukkan dengan momentum. Okey, jawapan di situ dia tulis momentum P sama dengan jisim M darab dengan hal laju. Itu formula, dalam bentuk formula. Boleh ke tulis dalam bentuk formula? Boleh, tak salah pun. Tapi kalau nak nampak bijak pandai sikit, kita tulis hasil darab jisim dan hal laju. Kalau operasi darab, kita tulis dia sebagai hasil darab. Kalau operasi dia bahagi, kita sebut per. Tapi kalau bahagi dengan masa, kita sebut kadar. Itu cara-cara daripada formula macam mana kita nak ubah jadi definisi. Tapi kalau yang ni, kalau kamu jawab yang pertama, jisim darab hal laju, hasil darab jisim dan hal laju, betul. Ataupun yang kedua, buat macam tu, buat betul. Atau kau tulis P sama dengan M darab V, jangan buat. Itu formula. Itu bukanlah maksud, itu formula. Formula tak boleh tulis. Tapi kau nak tulis, buat begitu apa dia. Okey, soalan B. Berdasarkan rajah 5 dan jadual 1, tentukan jumlah momentum bagi bola bowling dan pin bowling sebelum pelanggaran dan selepas pelanggaran. Kita tengok balik, refer balik muka surat sebelah tadi tu. Dia dah bagi momentum, tambah saja. Dia dah bagi kan? Tak apa hatilah. Cuba tengok betul-betul ni. Sebelum pelanggaran dah bagilah KGMS itu 1. 1.8 dengan kosong. Tambah saja 0.2 dengan 1.6. Tambah saja. Kau janganlah bijak pandai kau nak kira MV semua. Mana ada jisim kat sini untuk kira. Dia dah bagi siap-siap. Momentum bola tu kosong. Salah. Momentum bola tu 1.8. Pin dia kosong. Lepas berlanggar, bola tu jadi perlahan. 0.2. Lepas tu pin tu yang laju pula. Jadi 1.6 tambah je dua. Tapi walaupun soalan bila cikgu terang macam ni, senang je. Percayalah cikgu. Keluar soalan macam ni, korang pergi gatal-gatal nak cari jisim berapa, hal laju berapa, lepas tu kau reka jisim sendiri, kau pergi darab pula dengan nombor-nombor yang ada kat situ. Bandingkan jawapan. Bila dah bandingkan jawapan, tengok bandingkan jawapan. Dalam bandingkan jawapan, yang B tu 1.8, yang B2 tu pun 1.8. Sekejap. Kena tulis ke 0.8 tambah 1.8? Yang depan ni tak tulis, tak apa. Tulis yang belakang ni. Kena tulis ke dengan unit? Kenalah tulis dengan unit. Kalau tidak, dia tak jadilah momentum. 18 saja kalau 1.8, apa? Masa, kilo. Kena tulis, unit kena ada. Tapi yang depan ni tak tulis, tak apa. Jadi dia minta bandingkan, nilainya sama. Tulislah, sama. Jadi soalan yang banding, soalan yang beza, soalannya mudah. Sebab mudahlah rajin silap. Jadi hati-hati baca satu-satu. Berdasarkan jawapan di B dan 5C, nyatakan kesimpulan tentang jumlah momentum. Dia tanya kesimpulan tentang jumlah momentum. Sama. Nyatakan prinsip fizik yang terlibat. Macam lagu Anwar Zain, tapi korang tak dengar Anwar Zain. Keabadian cinta, ni keabadian momentum, sama. Kalau lagu Anwar Zain tu, keabadian cinta tu daripada kali pertama jatuh cinta sampailah ayat-ayat, sama macam tu. Yang ni keabadian momentum. Jadi untuk satu syarat mengaplikasikan prinsip fizik yang dinyatakan, syarat untuk keabadian momentum berlaku tiada daya luar yang bertindak ke atas sistem. Banyak hukum fizik yang syarat dia tiada daya luar yang bertindak ke atas sistem. Maksudnya tak ada gangguan daripada daya luar. So jadi bila soalan pasal, cikgu lupa, contoh ingat. Macam Pascal pun tiada daya luar yang bertindak atas sistem. So jadi dia akan tekanan dia sama. So perkataan tiada daya luar yang bertindak ke atas sistem ni untuk satu keadaan keseimbangan sebelum dan selepas tu sama, memang kita boleh pakai. Bola bowling itu digantikan dengan bola bowling lain yang lebih besar jisimnya. Ramalkan momentum ping bowling selepas pelanggaran. Bila jisim besar, momentum besar tak? Untuk momentum besar, pertama hal laju dia kena besar atau jisim dia besar. Atau dua-dua besar. Okay. Motor ringan banding dengan kereta. Tapi bila kenapa aksiden motor lagi teruk pada kereta? Motor laju. Okay. Kalau macam kereta dengan bas. Tapi bila aksiden kereta teruk daripada bas. Sedangkan bas jisim dia besar. Kereta jisim kecil.
Tapi kereta lagi laju pada bas. Dia salah satu ataupun dua-dua. Jadi sekarang kamu tengok, tadi dia dah bagi momentum bola bowling tu waktu dia bergerak, bola tu bergerak 1.8. Sekarang diganti dengan GC yang besar. Kalau kita anggapkanlah, kita anggap dia dengan hal laju dia sama, jadi momentum dia jadi bertambah. Macam mana cikgu nak terangkan? P sama dengan M darab V. Sekarang kita anggap V tu sama. Jadi kita dapat momentum dia 1.8, jisim dia kecil darab dengan V yang sama. Sekarang kita nak tahu momentum dia lebih tak daripada 1.8. Kita masih lagi darab dengan V yang sama, cuma kita tukar jisim saja. Jadi momentum akan jadi bertambah. Sebab jumlah momentum sebelum pelanggaran dah bertambah. Jadi momentum tu akan jadi tambah. Boleh? Okey, kita pergi kepada soalan nombor 6. Ini soalan kuantum. Okey. Seronok belajar kuantum. Nanti faham tengok Avengers. Rajah 6.1 menunjukkan lintas elektrik yang mengandungi sel foto yang disinari oleh cahaya. Riostat dilaraskan sehingga bacaan microemitter menjadi maksimum. Mana riostat? Lepas tu dah jumpa tak riostat? Rajah 6.2 menunjukkan sel foto yang sama, sel yang sama dengan cahaya yang sama, keamatan berbeza. So berubah dekat sini keamatan lah, keamatan. Berubah pada keamatan. Dan berubah bacaan pada microemitter tadi. Nampak tak berubah bacaan microemitter tu? Tengok. Anak pandang ni. Ni meningkat lah ni. Kalau emitter, kosong dia bermula daripada belah kiri kita. Ada nilai. Tapi kalau galvanometer, kosong dia tengah-tengah. Jangan confuse pula. So dia duduk sini. Naik sampai sini. Lepas tu yang lagi satu, macam tu. So ada perubahan lah daripada bacaan arus. Yang 6.1 arus sikit, 6.2 arus banyak. Okay. Namakan kuantiti fizik yang ditunjukkan oleh bacaan maksimum microemitter. Kuantiti fizik. Microemitter, emitter ukur arus. Tapi dalam cerita ni dia sel foto. So dia arus yang bukan daripada sel kering atau jana kuasa elektrik atau plug point kita, bukan. Bukan arus elektrik biasa. Dia arus fotoelektrik. Macam mana ya? Kalau tak ingat, kita tulis arus je cikgu. Macam mana? Tak ingat cikgu, kita tulis arus je. Tak apalah, kita sama-samalah berdoa supaya tahun itu berkaitan arus diterima. Kita jawapan yang sebenar dia adalah arus fotoelektrik. Anak boleh saya tanya. Dia tak faham. Dia tak faham. Macam mana cikgu? Macam mana boleh dapat arus? Bayangkan kita ada logam kan. Logam suluh. Ada current macam tu lah. Suluh ada current. Macam mana? Saya kata zaman dulu, masa-masa Mr. Volta cipta bateri tu, bateri dia besar nak mampus. Besar sangat. Berkaki-kaki. Dapat 12 volt je. Macam tu lah. Lepas tu dah canggih sikit. Tu yang jumpa sinar katot. Panaskan. Besi tu panaskan. Lepas tu keluar elektron. Tuk. Lepas tu mulalah cerita alat elektrik. Yang ambil gambar tu, kalau siapa tengok cerita ambil gambar tu, lama. Macam tu kan. Baru dapat ambil gambar. Zaman dulu ambil gambar kena serubung-serubung tu, ada pemancar tu yang macam percikan api tu, macam tu kan. Itu sebab dia bakal tengok sinar katot. Lambat. So bila dia jumpa kuantum, cahaya matahari je. Kena dapat elektron. Dia tu dah dapat elektron, macam jadi arus. Lupalah tu. Elektron kan ada charge. Kalau tak bergerak, kita panggil elektrostatik. Dia duduk, dia diam. Bila dia bergerak, jadi arus. Yang kau pegang troli Tesco kena current tu, kena current tu. Badan kau ada charge, kat situ pun ada charge, tukar. Kena current. So bila dia bergerak, elektron bergerak, jadi arus. Jadi terangkan mengapa katot diselimuti logam cesium. Sebab logam cesium logam peka cahaya. Macam mana kalau kita pakai logam yang tak peka cahaya? Dapat tak elektron? Dapatlah. Lambat sangat. So macam kalau negara yang 4 musim, kadang-kadang dia terima cahaya matahari yang sangat rendah.
Sangat rendah. Kita tahu kita sekarang kat zaman TikTok ni ramai orang tunjuk macam mana Alaska, pernah malam ke tidak, kalau dekat Antartika tu pernah siang ke tidak. Ada tempat yang sentiasa malam, 28 hari malam, ada tempat yang sentiasa siang tak pernah malam. So tempat yang kurang cahaya matahari ni. Jadi kena pakai yang sangat peka cahaya. Supaya kena matahari sikit dapat elektron, kena matahari sikit dapat elektron. Lepas tu kalau macam kat Malaysia, kat Malaysia tak ada masalah. Kita taburan cahaya matahari kita lebih kurang sama. Masalah kita adalah hujan kita banyak. So kalau kita nak pakai solar cell kita, selain daripada kita nak peka cahaya, dia kena tahan lumut. Mampus sekarang kerja, buat apa tu Cikgu Doreen? Cuci lumut dekat solar cell. Sebab kita punya isu. Tapi sekarang kalau kita jalan-jalan lah cikgu rasa dekat Kampar, dekat Gambang, semua dah ada solar cell, dah tuai solar cell. So macam dekat UKM dekat Tasik dia, UKM ke? Uniton dekat Tasik dia, letak solar cell, dekat USM semua parking bumbung dia dah letak solar cell. Macam tu. Dengan menegar rajah 6.1 dengan 6.2, bandingkan keamatan cahaya, bacaan microemitter, frekuensi cahaya digunakan. Yang ni memang direct, yelah dia dah bagi kat situ. So baca saja. Frekuensi sama. Frekuensi cahaya sama. So tengok balik daripada ayat soalan tadi. Setnah, cik buat buka soalan. Ayat soalan tadi, malasnya cikgu nak ke belakang. Kamu flip lah, kamu flip through kepada soalan kamu kat belakang. So dia kata di sinari adalah cahaya yang sama. Kat situ cahaya yang sama jadi frekuensi dia sama. Keamatan tu dah ada dekat gambar raja tu. Satu dia bagi 2, satu dia bagi 4. Manakala bacaan microemitter pada gambar tadi anak panah tadi. Macam tu. Keamatan cahaya dengan microemitter, hubung kait keamatan cahaya dengan bacaan microemitter. Kau tengok kat sini. Bacaan microemitter, kau tengok simbol matematik cikgu buat, sama simbol matematiknya. Bermaksud dia tak ubah lah, sama je. Satu bertambah, dia bertambah. Yang dia berkurang. Boleh. Tapi. Perkataan rajah ni jangan tinggal. Kalau kau tinggal perkataan rajah ni bermaksud kau bandingkan nombor. Okay, kalau kau bandingkan nombor salah. Soalan tanya kau bandingkan rajah. Simbol matematik dibenarkan. Bukan anak panah. Anak panah bukan simbol matematik. Anak panah menunjukkan arah ataupun proses. So anak panah bukan simbol matematik. Simbol matematik tambah, tolak, bahagi, besar dari, kurang dari, sama dengan. Okay, macam tu keamatan cahaya bertambah, arus fotoelektrik bertambah. Okay, so kita pergi kepada, cikgu rasa okey kita pergi kepada soalan seterusnya. Hitungkan fungsi kerja logam stression. Yang ni mudah lah soalan dia. Dia dah bagi dah. Formula dah bagi. W sama dengan HF0, frekuensi ambang. Frekuensi ambang. Zaman cikgu ada lagu glamour. Di ambang wati. Yang ni bukan ambang wati. Frekuensi ambang. Frekuensi minimum. Okey, katakanlah soalan tu. Sekarang kita modify soalan tu. Hitungkan nilai fungsi kerja bagi logam cesium. Diberi macam tu kan. Tapi dia dah sebut kat soalan frekuensi. Frekuensi yang terjadi tapi frekuensi tu lebih, nilai dia besar daripada frekuensi ambang. Frekuensi ambang ni frekuensi minimum. Tapi kalau frekuensi kita besar daripada frekuensi minimum, fungsi kerja berlaku. Minimum lah. Tapi kalau lebih daripada 5, boleh tak? Boleh lah. Kurang pada minimum, dah nama minimum. Kurang tak boleh. Lebih boleh. Jadi macam soalan bila soalan SPM tahun lepas kot, kalau cikgu tak silap. Soalan SPM tahun lepas, dia tak bagi perkataan frekuensi ambang. Tapi dia kata, macam mana dia kata? Dia kata, kalau korang ada buku pasir tu kau tengok. Cikgu tak ingat sangat ayat dia. Dia kata, fungsi kerja tu berlaku apabila frekuensi, dia sebut frekuensi sekian-sekian melebihi frekuensi ambang. Tapi dia tak bagi frekuensi ambang. Dia bagi satu tahu nilai itu melebihi frekuensi ambang. Boleh berlaku tak frekuensi kerja? Boleh, sebab dia dah lebih daripada frekuensi ambang, boleh berlaku frekuensi kerja. So, buat je gantian dengan unit. Alamak, Cik Doreen tak bagi unit lah kat sini. Saya tulis unit je. Jangan tak tulis unit. Apa unit dia? Set. Joule. Kerja. Unit dia joule Tak maaf, Cikgu Doreen tertinggal unit. Okay.
Kita tengok. Itulah. Kita tengok soalan nombor 7. Raja menunjukkan sistem radar di lapangan terbang. Isyarat dihantar dari sistem radar menentukan kedudukan sebuah kapal terbang. Radar tersebut menghantar isyarat dengan frekuensi 250 MHz dan bergerak pada laju 3 darab 10.8 meter sesaat ke arah sebuah kapal terbang. Menara kawalan bertindak sebagai pusat pengumpulan data. Ada maklumat dia bagi kat sini. Dia ada bagi dalam frekuensi dia ada bagi laju dia. Okay. Apakah konsep fizik yang digunakan untuk menentukan kedudukan kapal terbang? Okay, ini bab gelombang. Bab gelombang kita belajar 4. Pantulan, pembiasan, pembelauan, interference. Pantulan macam baling bola kat dinding. Pup, 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 pup. Macam main yoyo. Tap, 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 tap. Macam bounce bola keranjang. Pantulan. Pembiasan macam kita lepaskan anak panah melalui air pula angin. Kadang-kadang angin tolak dia ke tepi. Bergerak. Dia melalui sesuatu benda. Dia bergerak. Pembiasan. Pantulan tu dia mesti datang balik kat kita. Kalau pembelauan, dia macam pembiasan, dia pergi. Tapi dia elak. Pembiasan ni dia tak elak. Dia boleh lalu, dia lalu. Dia tak boleh lalu, dah habis. Tapi pembelauan dia elak. Kalau ada lubang, dia masuk ke lubang, kat celah. Kalau ada batu, ada halangan, dia lalu kat tepi halangan. Itu pembelauan. Interference ni, couple. Kasih sayang. Pindah. Jadi kita tengok gambar rajah ni. Macam main yoyo kan? Macam baling bola. Tap, 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 tap. Pantulan lah. Aku ni kan kakak seorang-seorang kan. Macam syok sendiri pula. Moga-moga korang faham je lah. Okay, kita tengok yang B. Dalam satu situasi penghantaran isyarat, masa isyarat yang diterima dikesan selepas penghantaran adalah 5/10 negatif 4 second. Hitung jarak kapal terbang dari lapangan terbang. Formula V sama dengan 2D/T. Ini formula dia. Halaju jarak bagi masa. Jarak pergi, jarak balik. Sebab tu 2D bagi masa. Dia bukanlah formula baru. Formula macam bab 1, bab 2 dan 4 itu. Laju masuk jarak bagi masa. Jarak pergi, jarak balik. 2D lah jadinya. So bab gantian, unit. Okay. So bila bab fizik ni dia ada kuasa-kuasa kan. Eksponen tu. Kalau tekan kalkulator tak dapat jawapan, sila belajar tekan kalkulator. Gitu. Alright. Kita tengok soalan yang berikutnya. Jadual 2 menunjukkan spesifikasi 3 sistem radar W, X dan Y yang boleh digunakan untuk menentukan kedudukan kapal terbang. So kita ada dua ciri dia bagi. Jenis gelombang, diameter piring, parabola. Gelombang dia bagi 3. Gelombang mikro, gelombang radio, inframerah. Siapa jawab inframerah? Lame. Inframerah tu dalam oven. Diameter piring, besar, kecil. Okay, kita ada option tu. Jenis gelombang yang dipancarkan. Bila kita dapat soalan macam ni, kita tak tahu jenis gelombang dipancarkan. Assume lah kita tak tahu. Tu soalan yang berikutnya dia tanya diameter piring parabola. So kita tengok diameter besar, kecil. So kita nak buat parabola radar. Kita nak buat kecil-kecil, kita nak buat besar-besar. Kita nak buat besar-besar lah. Jadi kita dah tahu dah. Diameter piring mesti besar. Kita ada satu je besar W. Confirm gelombang adalah gelombang mikro. Jadi anak-anak bila jawab soalan, dia janganlah panik. Jangan panik. Tengok satu-satu. Kadang-kadang soalan yang pertama tu dia tak tahu. Jadilah soalan pertama tak tahu. Katakanlah jenis gelombang. Nak pakai gelombang apa? Mikro ke radio? Tak ingat kan? Tengok pula yang bawah. Soalan taklah kejam sangat. So jenis gelombang mikro. Sebab frekuensi tinggi. Sebab lain boleh tak? Boleh sebab lain. Cikgu.
Bukan sinar gamma ke lagi frekuensi tinggi. Betul? Cikgu tulis frekuensi tinggi. Saya bandingkan dengan radio. Oh. Kalau saya tulis panjang, gelombang dia panjang cikgu. Boleh? Memang dia panjang pun banding dengan yang lain. Tapi radio lagi panjang. Oh. Cikgu kalau saya kata mudah untuk dipancarkan, diterima, dipantulkan, boleh. Betul tak betul tu nombor 2 lah. Ni boleh, benda tu betul pun. Gelombang radio sangat mudah untuk dipancarkan dan diterimakan. Gelombang mikro pun sama. Macam tu. Kalau saya tulis cikgu, sebab dia soalan ni pantulan saya tulis. Mudah untuk dipantulkan. Kita buat radar kan? Radar memang kena pantul kan? Tak boleh macam tu? Boleh, tulis je. Sebab yang tentukan betul tak betul, bukan kamu. Skema jawapan. Kamu kena dapat idea nak tulis apa. Okay. Cuma satu pesanan cikgu. Kalau kamu dah confirm itu jawapan, jangan tambah yang lain. Tulis satu saja. Bagaimana kalau satu jawapan tu betul, satu jawapan tu salah? Dia anggap kamu cuba nasib. Untuk struktur, dia anggap kamu cuba nasib. Jadi, kamu akan disalahkan. Selalu berlaku pada kanta ataupun cermin untuk ciri imej. Dia minta satu ciri imej, bagi satu. Jangan bagi dua. Kalau bagi dua, dua-dua betul, betul. Bagi dua, dua-dua salah, salah. Bagi dua, satu betul, satu salah. Kosong. Short wavelength. So kalau sangat short wavelength tu sangat risky. Short wavelength memang refer pada gamma. Cakaplah short wavelength daripada radio. Tapi sebenarnya yang atas radio, micro, dikategori sebagai gelombang yang panjang. So tak bolehlah short wavelength sebenarnya. Tapi kalau nak letak, tambah lagi. Tambah lagi perkataan daripada radio. Macam tu. So kita tengok diameter piring parabola. Diameter dia tadi kita tahu besar lah. Besar. Terima isyarat lebih banyak. Apa-apa saja yang menunjukkan dapat memantulkan banyak isyarat. Dapat memancarkan banyak isyarat. Boleh jugalah. Nak menunjukkan banyak. Jadi berdasarkan jawapan W. Okay. So, kita tengok soalan nombor 8, struktur yang terakhir. Lah. Raja 8 menunjukkan sebuah cermin digantung pada dinding rumah dengan tali dan paku. Jisim cermin M 2 kilo dan T adalah tegangan tali. Cermin itu berada dalam keseimbangan daya. Dia ada bagi jisim cermin 2 kilo, T tegangan tali. Kita tengok gambar raja dia label kat mana. So kamu ada sudut dekat situ, sudut 30. Apakah maksud keseimbangan daya? Daya paduan sifar. Seimbang. Maksudnya samalah. Kalau bayangkan dacing tu samalah seimbang. Balance. Seimbang. Bermaksud daya yang tarik ke tolak ke belah kanan, daya yang tarik tolak ke belah kiri sama. Okay. Pada keadaan apa objek tu seimbang? Ada dua keadaan objek tu seimbang. Boleh jadi objek itu tidak bergerak, pegun atau rehat. Boleh jadi objek itu bergerak. Bergerak boleh meh? Boleh. Halaju malah. Maintain. Halaju malah. Bila halaju malah tak ada pecutan. Halaju awal sama dengan halaju akhir. Pecutan kosong. Tak ada pecutan. Bila tak ada pecutan, tak ada daya. Daya paduan sifar lah. Tak ada daya. So, kena faham soalan. Ini yang cikgu sebut ni. Keseimbangan daya pada dua keadaan. Boleh jadi objek itu bergerak, objek itu tidak bergerak. Kalau dia bergerak, halajunya malah. Halajunya seragam. Kalau dia tidak bergerak dalam keadaan rehat ataupun pegun. Kenapa cikgu highlight perkataan ni? Soalan ni rajin keluar dekat objektif. Dalam bentuk ayat dia yang tersendiri yang penuh gramatis. So kamu baca lebih kurang. Rupanya kamu rasa tak ada jawapan. Sebab kamu tak perasan halaju malah. Macam tu. So hati-hati baca elok-elok. Pada Raja 8, dynamic equilibrium. Tapi kita silibus kita cover pada perkataan equilibrium je. Tapi betul lah uniform speed. Bermaksud halaju malah. Kita tak panggil lah dia keadaan
dinamik kat depan tu. Silibus kita sebut keseimbangan dia, keseimbangan saja. Tapi betul lah tu. Uniform speed, laju dia malah. Tu. Dia pada darjah 8, lukis arah berat cermin. So ni cerminnya, arah berat. Berat weight sentiasa arah bumi. Arah bumi. Kau jangan buat nak panah dia ni atas. So kalau dia sengit macam ni, tegak bumi. Kau jadi Ultraman sengit macam ni. Sengit macam ni. Tegak bumi. Kalau dia sengit macam ni pun weight dia ke bawah, tegak ke arah bumi. Macam tu. So nak mula daripada tali tu pun boleh. Tapi macam ni lurus ke bawah. Jadi tulislah, labelkan W. Tak label, sebab satu je drawing kan. Tapi kalau boleh label lah, cikgu pun lupa label lah. Label lah W. Hitungkan berat cermin. W sama dengan mg. Okay, nilai G dah diberi. Darab saja nilai G. Same pun dah diberi. Gitu. Selepas cermin digantung pada dinding, tali terputus. Oops. Untuk mengelakkan kejadian sama berulang, anda diminta melakukan pengubahsuaian berdasarkan aspek-aspek berikut. Jenis tali. Skema bagi jenis tali nylon. Cikgu, saya tak pernah terfikir nylon, cikgu. Saya terfikir tali tangsi, cikgu. Fluorokarbon, cikgu. Bapak saya kaki mancing. Andai kata kamu terfikir tali pelik-pelik, yang kamu tahu tali tu kuat, kamu tulis je lah. Sebab apa? Orang yang tanda tu tak tahu. Dia akan Google. Dia Google. Fluorokarbon? Tali ni memang kuat. Payah putus. Betul lah. So jangan takut. Tapi kau jangan bagi nama brand tali. Kan? Bagi brand, masalah. Macam jenis kaca. Kamu belajar dalam kimia jenis kaca. Jenis kaca. Jangan kau tulis Corel, Corningware. Kan? Itu brand. Sebab dia kekuatan tinggi dapat menahan beban tinggi. Apa saja yang menunjukkan tali tu takkan putus. Tegangan tinggi. Kamu kata tegangan tinggi. Sejenis tali, mungkin tak terfikir nylon kan? Tulis apa saja tali yang kamu tahu. Jangan tali rafia. Tali rafia tak kuat. Tali rafia kita rentak dia putus. Jangan tali rafia. Ada juga yang tahu nama tali jenis apa yang jenis orang hiking tu kan. Boleh juga, cikgu tak ingat pula nama dia. Terfikir tali mancing tu je. Sebab tali mancing tu, fluoro tu memang kuat. Ikan tenggiri tarik 10 kilo rentak, tension dia tinggi, tak putus pun. Kecuali tenggiri tu potong dengan sirip dia lah. Setakat cermin tu apa ada hal. Sudut antara tali dengan cermin ni ada sudut dia 30 kan. So sudut tu nak besar ke? Nak lagi kecil. Macam tu. So kita nak besar ke? Nak lagi kecil. Supaya tegangan tali dia rendah. Saya tak terfikir lah kami macam cikgu Irun cakap besar ke kecil? Saya tak boleh terfikir cikgu nak besar ke nak kecil. Tak apa. Biarkan dulu. Sekarang tali tu nak kena tegang ke tak tegang? Tegang. Kalau tegang. Orang kata tarik macam belon. Kita tiup. Kembang. Tegang. Dah mudah putus kan? Dah pecah lah. Jadi kita nak dia sangat tegang ke kurang tegang? Kurang tegang cikgu. Tegangannya. Tulis sebab dulu. Kalau tak tahu sudut tu besar kecil, biar dulu. Janganlah kau buat besar atau kecil. Jangan tulis sederhana, jangan. Tali harness saya, boleh lah. Boleh. Tali harness boleh. Tali badminton. Tali badminton tu kan, apa nama dia? Betul kan? Memang tegang kuat. Betul tali tu. Dia ada nama tali tu, saya pun tak ingat. Bermaksud tadi yang jenis tali tu bolehlah tulis apa pun. Jenis bahan bingkai cermin, bila dia minta jenis. Bila soalan jenis ni kadang-kadang dia tricky sikit. Ada dua keadaan. Kita boleh bagi tahu sifat fizik atau sifat kimia dia, atau kita bagi tahu jenis dia, nama dia. Macam jenis bahan bingkai cermin tu, plastik adalah nama bahan. Property of metals, nama bahan. Ataupun kita bagi tahu sifat bahan dia tadi. Sifat bahan dia, property of metals dia berketumpatan rendah, ringan, macam tu. So, kenapa? Ringan, beban dia kurang, macam tu. Tapi kan, katalah kamu jawab, jenis bahan bingkai cermin, plastik.
Okay, kamu tulis plastik ataupun kamu kata apa? Fiber. Gentian kaca, gentian karbon. Kamu kata benda ringan lah, gentian karbon. Sebab kamu kata ketumpatan rendah. Boleh. Betul. Plastik memang ketumpatan rendah jadi sebab. Dia boleh jadi sebab. Tapi kalau kamu tulis jenis bahan, kamu bagi sifat bahan tu. Ketumpatan rendah. Sebab ketumpatan rendah. Oh, tu salah. Okey. Kena faham. Ketumpatan rendah tu boleh duduk sebagai sifat bahan yang bersifat ketumpatan rendah, atau dia boleh jadi alasan kepada nama bahan. Macam tu. Jadi saya rasa macam bijak pandai pula cakap seorang-seorang kat sini. Okay, kita dah habis untuk bahagian A. Kita ada lebih kurang sejam lagi. Kita nak tengok untuk bahagian essay. Bahagian essay ni. Okay, rasa-rasa dah terror dah semua ni. Dia ada bahagian B 2 soalan, 9 dan 10. Dia ada bahagian C 1 soalan. Macam mana 9 dan 10 tu jawab salah satu. Jangan jawab dua-dua. Jangan tunjuk pandai. Kebanyakannya yang jawab dua-dua, maka dia tak ada beza pun. Pilih salah satu. Yang mana rasa macam sedap je nak rebang kat situ. Pilih salah satu saja. Baca soalan kan. Baca 9 sampai habis. Apa tu tik? Ni rasa tahu ni. Buat draft kat TV soalan. Tahu. Tulis apa yang terlintas. Tulis je dulu. Contengan. Korang ni takut conteng. Atau minta kertas tambahan. Orang sebelah tengok, dia ni betul asyik minta kertas je. Rupanya lukis Batman. Tapi tak apa. Tulis contengan, baca sampai habis. Kemudian baca soalan nombor 10. Baca sampai habis. Senang buat contengan. Lepas tu tengok. Oh, rasa nombor 9 yang banyak idea lah daripada 10. Gitu. Jawab nombor 9. Okay. Kemudian, kalau kamu dapat kenal pasti soalan tu teks 4 atau teks 5. Okay. Nak pilih teks 4 ke teks 5? So, kalau dua-dua kamu tak ada idea. Okay. Kebanyakan topik teks 4, ayat-ayat marhan yang logik diterima. Kebanyakan topik teks 5, dia berkisar kepada fakta. So ayat-ayat biasa kadang-kadang dia tidak diterima. Jawapan lagi mudah untuk kita kembangkan pada topik-topik teks 4. Tapi kalau kamu yakin, kamu mahir soalan tu, jawab teruslah. Ini untuk yang 50-50 punya ni, atas pagar macam ni kan. Macam tu. Jawapan nombor 10, 9 atau 10. 11, itu aja lah. Jangan nak pilih-pilih, tak ada dah. Satu tu je wajib jawab. 9 atau 10 ni kena pilih. Okay. Jawab dekat buku nilai tambahan. Kena ingat, ini esei. Janganlah kau jawab dekat kertas soalan tu. Soalan tu conteng untuk idea. Nanti jawab betul-betul. Sebab lepas buku soalan tu, SPM tu, lepas soalan nombor 9, dia ada ruang jawapan. Lepas soalan nombor 10, dia ada lagi ruang jawapan. Lepas soalan nombor 11, ada lagi ruang jawapan. Janganlah kau jawab soalan nombor 9, lepas tu kau rasa dah habis. Kau sebak-sebak kat belakang, ada lagi. Sebab dia soalan nombor 8, soalan nombor 9, ruang jawapan nombor 9, soalan nombor 10, ruang jawapan nombor 10. Tahun lepas macam tu kita periksa dia. Jadi tengok betul-betul. Ingat. Ada bahagian B, ada bahagian C. Ingat. Kena jawab dua-dua. B boleh pilih, C tak ada pilih. Itu saja. Ingat macam tu. Tulis nombor soalan dengan jelas. 9A, tulis A tu jelas. A1, tulis macam tu. Okay, sekarang kita tengok pada soalan ni. Panjang pula aku bebel. Rajah 9.1 menunjukkan sebuah sistem penjujukan enjin, iaitu sistem radiator kereta. Sistem radiator kereta adalah satu aplikasi muatan haba tentu. Kalau dekat kereta tu, dekat dia punya dashboard tu ada papan pemuka tu, adalah meter-meter tunjuk naik turun berapa laju kita bawa, ada simbol temperature, So kereta-kereta baru dia tak ada masalah dengan simbol temperature, dia kereta-kereta lama. Cik dulu pakai kereta lama kadang kan, pernah lah pakai kereta lama. So kena aware temperature tu, sebab bila sangat panas, enjin kita boleh meletup. So bila temperature tu panas, kita kena berhenti bawa kereta tu bagi dia sejuk. Bila panas, janganlah kau panik-panik nak buka radiator tu tuang air, jangan buat pasal. Dia memang kena, lepas ni naik kereta dengan abah dah tak sama dah. Tengok, itu simbol minyak, situ simbol temperature. Temperature tu bila naik, bila radiator tak boleh sejuk. Macam tu. Jadi soalan ni dia tunjuk radiator tu kat dalam bonnet kita depan tu, dalam
hood depan tu. Tapi simbol dia boleh nampak dekat kereta abah kau tu. Boleh nampak simbol dia tu macam kapal tu kan. Itu dia simbol minyak. Tak. Cikgu pun tak ingat dah. Okey. Penutup radiator aliran udara, kipas, sirip penyejuk, pam. Sirip penyejuk tu dia macam mana? Kalau kau tengok kat motor punya radiator kan. Kau nampak macam ada sikat. Macam sikat gigi. Dekat motor punya senang nampak. Tu sirip penyejuk. Sebab haba keluar kat situ. Macam tu. Okay, soalan dia kata, apakah yang dimaksudkan dengan muatan haba tentu? Jeng. Muatan bertentu. Kita tahu formula Q sama dengan MC delta theta, dia nak maksud C. Terbalikkan formula tu. CQ sama dengan M delta theta. Q apa? Q adalah haba. Oh, Q adalah haba. Tulis. Haba. Haba siapa? Haba 1 kilo jisim bahan. Oh, tu M lah, nilai M. Untuk apa? Untuk menaikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius atau 1 Kelvin. Cuba tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Ini Q, kuantiti haba, jumlah haba. Ini Q. Lekin Q. 1 kilo bahan cikgu buat kat belakang. Api suhu cikgu buat macam ni. Cikgu Don tak tulis pun atau 1 Kelvin dalam formula. Salah satu. Tulis dua-dua, bagus. Minimum 1. Cikgu saya buat terbalik cikgu. Kuantiti haba yang diperlukan oleh 1 kilo bahan untuk menaikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius. Boleh. Tak ada masalah. Terbalik tak ada masalah. Syarat dia kena sebut perkataan haba. Kena sebut perkataan jisim tadi 1 kilo bahan ataupun jisim 1 kilo bahan atau 1 kilo bahan saja. Kena sebut suhu 1 darjah Celsius atau suhu 1 Kelvin. 3 benda tu kena sebut. Terangkan bagaimana haba dikeluarkan dari enjin yang panas menggunakan sistem radiator kereta. Ni masalah ni, soalan ni. Memang masalah. Masalahnya kat mana? Kat budak perempuan. Budak perempuan naik kereta, dia tahu sampai je nak pergi shopping complex. Radiator tak pernah tengok, enjin apa tak lagi dah. So tengok balik. Belik. Apalah benda macam bom atom, nampak macam nuklear, nampak macam itulah. Cuba tengok betul-betul. Jadi tengok macam mana haba tu dapat keluarkan. Haba ni daripada mana? Haba dia dah sebut dah. Haba daripada enjin. Oh, radiator ni bukan enjin. Bukan radiator. Enjin. Jadi kita tengok. Ayat yang pertama Cikgu Doreen tulis haba terhasil. Cikgu saya takkan tulis ayat ni. Tak apa. Maka apa empat? Kau tengok aku buat ayat macam mana. Okey. Kesilapan kita. Kita selalu cakap, cikgu saya faham, So kamu pun tanya cikgu, kamu tanya secara verbal. Cikgu kalau dia macam ni cikgu kan? Cikgu pun jawab, ya benar. Benar anakku. Lepas tu kamu tanya, cikgu macam ni. Ya bijaknya kau anakku. Tanya. Cuba yang kau tanya tu, yang kau jawab tu, kau tulis. Kau tengok jadi apa. Lepas tu kau kata, saya tak reti nak buat ayat. Itulah masalah dia. Kenapa berkataan tak reti nak buat ayat? Ni nak marah kat cikgu bahasa Melayu ni. Daripada tadika belajar buat ayat, pena ayat majmuk, ayat tunggang, ayat songsang, ada subjek, predikat, sampai tingkatan 5, masalah ni tak reti nak buat ayat. Okay. Jangan tengok skema. Skema bukan kamu punya. Skema pemeriksa punya. Pemeriksa telah diajar mencari ayat yang membawa maksud yang sama. Jadi kadang-kadang ayat kamu yang satu, tunggal tu salah. Tapi ayat tunggal tu combine dengan ayat lain, dia jadi betul. Bukan kerja kamu yang pastikan dia betul. Itu kerja pemeriksa. Kerja kamu, generate the idea. Throw the idea. Build up the sentence. Bina ayat. So kita ambil ayat. Haba yang tinggi terhasil daripada akibat pembakaran bahan api. Cikgu saya boleh terfikir haba yang tinggi akibat daripada enjin yang panas. Betul lah tu. Enjin kan tempat bakar petrol. Pembakaran bahan api lah tu. Tulis je macam tu. Cerita. Sekarang dia kata macam mana haba dikeluarkan daripada enjin yang panas. Sekarang kita kata haba tu datang daripada mana? Enjin. Tulis. Haba datang daripada enjin. Okay. Sekarang siapa yang nak keluarkan haba? Radiator. Tengok gambar radiator. Sekarang haba daripada enjin. Radiator. Dekat radiator ni ada pam. Oh ada kipas. Saya tengok gitu.
Tapi kamu ada nampak anak panah. Apa benda anak panah tu Yang anak panah tu sebenarnya bendale yang sedang bergerak, iaitu air. Sebab tu kalau abah kata kan, enjin panas, kejap-kejap kena bagi sejuk enjin. Kadang-kadang abah kamu tengok abah kamu buka hood kereta, bah apa bah? Tambah air. Macam tu dia tambah air kat radiator biasanya. Jadi air tu kena lalu dekat kawasan yang panas. Kalau kamu gamers, kamu main game guna CPU yang laju-laju yang panas-panas, ada setengah-setengah gamers dia pakai cooler dia, bukan kipas dah. Air keliling tu. Lalukan tiup air macam tu. Sama juga, tiup air tu lalu keliling. Jap. Kita cerita pasal muatan haba tentu kan. Mamak pun belajar. Kau ingat mamak tu spray-spray air kat kedai tu saja ke? Dia nak sejukkan suhu. Sebab 1 kilo air, 1 je suhu turun. Masalahnya mamak tu dia mandikan korang. Sprinkle dia besar sangat. Okay. Jadi, kau tengok di sini, tengok balik gambar Raja ni. Ada air. Kamu boleh kata, mungkin kamu tak buat ayat PAM menolak air lalu kawasan blok enjin yang panas. Kamu akan kata, air daripada PAM bergerak melalui di sekeliling enjin. Ataupun air daripada PAM akan lalu di kawasan enjin yang panas. Mungkin kamu cerita pergerakan air tu. Lepas tu air tu buat apa? Saja lalu-lalu tergedik-gedik babat-babat. Tak. Air tu tadi, muatan haba tentu dia tinggi. So dia boleh serap haba. Sebab tu air bagus. Kurang air dalam badan kita overheat, panas, demam. Bila demam, doktor pesan apa? Minum air banyak-banyak kan. Jadi bila air tu lalu, dia ambil haba, takkan dia maintain sejuk. Taklah, dia jadi panas lah. Jadi bila dia jadi panas, dia nak buat apa? Itu dia lalu dekat aliran udara tadi. Angin lalu kat radiator tu lalu air tu akan disejukkan balik masuk pusing. Sama je nak macam reaktor nuklear. Reaktor nuklear pun macam tu juga. Air lalu. Air panas. Jadi steam gerakkan turbin. Lalu balik. Sejuk lalu. Sama je. Cuma cara kamu pandang je lah. So gambar Raja tu, cikgu saya memang tak pernah belajar pasal radiator. Betul gambar Raja tu untuk membantu. Macam mana nak fikir soalan macam ni? Fikir. Puncanya daripada mana? Sebab tu cikgu highlight haba dikeluarkan. Okay, haba tu datang daripada mana? Cerita tu daripada haba. Okay, sekarang daripada enjin. Macam mana kita nak keluarkan daripada enjin? Cikgu fikir macam tu. Fikir proses, fikir sebelum, fikir selepas kejadian, fikir macam tu. Okay, kita tengok soalan B. Dia bagi tabung nasi untuk menyimpan nasi panas. Dia dah kerat dah tabung nasi ni sebab tu dah nampak pelik. Alah, macam kat kedai macam kantin, macam catering tu yang ada tutup flask yang besar tu. Itu dia. Itu bahagian dalam dia. Tak tahulah kamu nampak pelik ke tak. Cikgu rasa okey je. Tapi lain orang lain kan perception dia. So kita tengok. Ciri-ciri bahan bagi tabung nasi yang berbeza. Ada 4 tabung nasi JKLM. 4. Bahan antara dinding dia bagi 2 bahan yang berbeza. Polistiren, kuprum. Takat lebur pun dia bagi 2. Satu yang tinggi 240, satu rendah 68. Muatan haba tentu, senanglah soalan ni, dia bagi 2 je. 800 dengan 1900. Kau tinggal pilih, kau nak 800 ke kau nak 1900? 800 ke 1900? Ketumpatan, dia bagi 800, dia bagi 670. 800, 670. Macam tu. Kaji, saya memang masalah nak sebut perkataan ni. Spesifikasi keempat-empat tabung nasi tersebut. Terangkan kesesuaian setiap spesifikasi untuk semua tabung nasi dan tentukan tabung nasi yang paling sesuai digunakan untuk menyimpan nasi panas dalam masa yang panjang dan boleh dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain dengan mudah. Okay, sekarang kita tengok. Punyalah banyak bahan dia bagi, takkan satu pun kau tak tahu. Ketumpatan. We go with the ketumpatan. Kita nak bawa benda tu. Mana senang bawa? Benda ringan ke benda berat? Benda ringan lah senang bawa. Kalau ringan bermaksud jisim dia kecil. Kalau jisim kecil bermaksud ketumpatan dia rendah. Kita dah tahu dah ketumpatan rendah. So muatan haba. Muatan haba kita tengok. Kita nak kecil ke nak besar? Betul lah Nis. Nak kecil ke nak besar? Nak betul ke nak kecil besar?
Sebab dia nak tahan panas. Orang yang muatan haba dia besar ni, orang je kata orang, sabar dia tinggi. Lambat marah, kalau dah marah lambat reda. Dia tak sentak punya orang. So yang tahan panas ni memang payah sentak punya orang. Takat lebur haruslah tinggi. Kalau letak nasi yang melebur kan. Letak nasi yang melebur masalah. Jadi kat situ kita tengok, semua sama. Sekarang kita tengah pilih, kuprum ke polistiren? Kuprum besi. Besi adalah pengalir haba yang bagus. Sekarang kita nak dia alir haba bagus ke tak bagus? Kita tak nak dia alir haba dengan bagus. Kalau dia bagus, bagi alir haba, dapat pindah. Sejuk lah. Sebab itu kita ambil polistiren. So kita portray jawapan kita macam ni. A, kena ingat, mulakan jawapan kamu dengan pilih L. Betul macam Anis kata, pilih L. Tanpa perkataan pilih, kau tak buat keputusan. Kau tak pilih siapa-siapa. Markah maksimum kau boleh dapat silap-silap 4 saja. 4 saja. Kalau kau buat macam konon-konon tesis, kau kata nasi J bla 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 bla, maka takat lebur dia bla bla bla, muatan haba itu dia bla 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 bla. Lepas tu kau kira pula tabung nasi K bla bla. Oh my god, kalau kau terang satu, bagi kau bijak sangatlah. Jangan buat anak. Maksimum markah kau boleh dapat 4 saja. Biasanya kebanyakan pengalaman cikgu 2 pun susah nak sangkut. Jadi mulakan dengan pilih L. Lepas tu bagi tahu kenapa aku nak kat L. Macam awak nak mamat tu, kenapa awak nak mamat tu? Kenapa awak nak awet tu? Beritahu ciri-ciri dia yang kita nak. Dan kenapa? Sisi korang tinggi cikgu. Kenapa? Sebab saya ni tinggi. Macam tu. Sama juga. Bahan dia. Cikgu tulis simple je. Bahan antara dinding dalam dan dinding luar. Tu ayat soalan. Tu jawapan dia. Kepingan polistiren. Takat lebur. Tapi cikgu dia tulis tinggi. Cikgu, kalau saya nak tulis juga nombor, boleh. Kalau tak yakin, tulis je nombor tu. 240 kurungan tinggi. Tulis dua-dua kalau tak yakin. Cikgu, kalau salah, tidak dipenalti dekat sini kalau salah. Dekat sini, orang yang tanda dia sangat baik hati. Dia pilih yang betul je. Tapi kalau kau dah tulis tidak mudah melebur, kekal dengan perkataan tidak mudah melebur. Janganlah kau tulis kejap tidak mudah melebur, kejap mudah melebur. Itu bermaksud tidak tetap pendirian. Kontra. Jadi, salah. Simple saja. Cikgu, kalau saya tak ada idea cikgu, ayat saya lebih kurang bunyi sama je. Ada masalah tak? Tak ada masalah. Boleh je. Lagi-lagi bab elektrik, balik-balik rintangan tinggi, balik-balik rintangan rendah, balik-balik rintangan tinggi. Boleh. Boleh, tulis je, tak ada masalah. Macam mana nak jawab cikgu? Sebab-sebab ni, sebab ni paling senang nak goreng. Fikir selogik mungkin. Lepas tu baru kita fikir sefizik mungkin. Untuk kita jawab sebanyak mungkin. Try generate idea banyak. Pastikan kotak ni satu page kita soalan tu. Tak ada idea, biar kosong dulu. Kod lah sekarang ada jawapan lain, dapat idea, tambah lagi, dah ada ruang. Macam tu. Kau jangan kena kod. Satu kertas jawapan, kau buat satu, kotak kau kecil separuh. Jangan. Untuk ni, satu kertas jawapan, satu kotak. Dia seorang duduk diam-diam kat situ. Tak, tapi dia kosong-kosong je, biar. Ada idea tulis, Itu keedahnya. Okay, soalan C. Darjah 9.3 menunjukkan secawan teh panas berjisim 0.1 kilo. Dia bagi jisim, suhu awal 8 darjah Celsius. Dia bagi suhu awal, dia disediakan menambah basuh ke tulang itu pada 0 darjah Celsius. Itu suhu ais. 80 tadi suhu teh, ais kosong. Suhu akhir teh panas bercampur ais melebur 25 darjah Celsius. Dia dah bagi dah. Suhu air yang akhir, air tu dah sejuk. Ais tu dah cair, dapat 25. Soalan dia. Alamak, cikgu tersilap lah. Sudah. Udahlah. Sorry. Siap nah. Salah tu lah. Orang tua buat kerja kan, macam ni lah ni. Marah kat diri sendiri. Taktik lah tu, marah kat diri sendiri. Gara-gara lupa buat animation lah ni. Okay, mari kita tengok balik semula. Hitung haba yang dibebaskan teh panas apabila ia sejuk sehingga suhu 25 darjah Celsius. Haba yang dibebaskan, formula dia macam ni. Dia nak air teh.
Dia dah bagi dah jisim, muatan haba tertentu, 80 tolak 25. Bukan kosong, kosong tu suhu ais. Gantikan dan unit dia C. Berdasarkan jawapan di 9C1, hitungkan jisim ais yang telah lebur dalam tank panas. Andaikan tiada haba terbebas ke persekitaran. Dalam soalan dia dah tulis. Andaikan tiada haba terbebas ke persekitaran. Kadang-kadang dalam soalan haba dia suka tanya, apakah anggapan yang dibuat? Anggapan dia tiada haba terbebas ke persekitaran. Tapi untuk orang yang beri perhatian, dia perasanlah benda ni. Untuk orang yang tak beri perhatian, apakah anggapan yang dibuat? Tiada anggapan yang sedang berlaku. Pula dah. Kalau haba ingat, anggapan dia sentiasa, andaian dia sentiasa, tiada haba dibebas ke persekitaran. Bermaksud haba tu banyak tu jugalah yang kita transfer jadi benda lain. Macam tu. So cara kira dia macam ni. Kita samakan suhu dia. Samakan, suhu pula haba dia. Haba teh, dia dah seimbang kan? So dapat suhu air. Dia dah seimbang dapat suhu air. So kita dah tahulah. Q1 tu air teh. Q2 tu ais. Macam tu lah. Ataupun dalam soalan ni, Q2 tu air teh, Q1 tu ais. Haba ais dengan haba ais. Haba ais dengan haba air teh tu kena sama baru dia seimbang. Barulah dapat suhu akhir 25. Macam tu. Sebab dia bagi haba pendam tentu pelakuran. So MC delta theta sama dengan ML. Gantian direct saja. Formula diberi. Okey, kita tengok soalan nombor 10. Soalan ni. Diode semikonduktor dalam rajah 10.1 merupakan sebuah peranti elektronik yang diperbuat daripada gabungan semikonduktor jenis P dan jenis N melalui proses pendopan. Diode berfungsi sebagai rectifier. Okey. Diode P dengan N. Apalah jenis P dengan N? Okey. Kita bayangkan kamu tu orang tu sebagai elektron. Kamu boleh bergerak kan? Kamu boleh bergerak rata-rata kan? Kau pergi kelas sebelah lah, kau pergi kelas kat atas lah, kat bawah lah. Kau bayangkan kerusi dalam kelas tu adalah lorong. So bila banyak orang masuk, kerusi tu semua dipenuhi. Setelah kan? Ramai orang masuk dalam kelas. Kerusi dalam kelas tu semua orang duduk, penuh orang. Bermaksud penuh dengan elektron. So elektron boleh ada, bolehlah arus bergerak. Tapi kalau kerusi dalam kelas, elektron tak ada, semua elektron keluar, pergi ke lain. Kosong. Bila kosong bermaksud banyak ruang kosong. Elektron tak ada bergerak, kosong. Itu diode sebenarnya. Ketika elektron memenuhi kawasan, memenuhi lorong, bergerak, dia ada jurang tengah tu. Jurang tu rapat. So dia pincang depan. Jadi arus boleh lalu, silakan. Tapi bila kosong, jurang tu jadi besar. Distance between us makin jauh. So dia pincang sosang, arus tidak boleh lalu. So kena faham keadaan dia. Macam mana cikgu? Macam mana dia berlaku? Dulu kita ada terangkan lah. Macam mana boleh berlaku? Macam mana proses pendopan tu. Tapi benda tu dah tak ada dalam silibus kau. Buat pun kau nak fikir-fikir. Okey, apakah maksud rektifikasi? Dalam diode kau belajar ada dua rektifikasi. Gelombang penuh dengan gelombang separuh. Gelombang penuh tu macam mana? Kejap ada, kejap tak ada. Nyala, padam. Nyala, padam. Dia perlahan. Tak ada. Kalau gelombang penuh tu macam mana kalau gelombang penuh? Ada tak ada. Ada laju. Klip-klip dia tu laju. Arus masuk, keluar. Macam tu dah laju. So jadi arus tu, apa yang cikgu kata ada tak ada. Kita kena ingat betul-betul. Kita belajar dalam metode diode ni, arus kalau dia kena masuk, arah yang sama. Kalau dia arah berbeza, dia dah jadi pincang sonsang. Arus tak boleh masuk. Jadi arus yang masuk tu arus ulang alik, keluar jadi arus terus. Jadi proses menukar arus ulang alik menjadi arus terus. Kalau dalam soalan transformer, transformer menggunakan arus ulang alik untuk primer transformer. So sambung transformer nak sambung kepada TV. TV tak hidup. Dia tanya macam mana nak bagi TV hidup? Letak diode. Transformer pakai arus ulang alik kan? Letak diode. Supaya masuk arus terus kepada TV. Macam tu. Macam mana cikgu Dorin tahu? Pernah keluar SPM dulu, lama dulu. Pernah keluar. Okey, menukarkan arus ulang alik menjadi arus terus. Tak tulis proses pun tak apa. Menukarkan arus ulang alik arus terus. Itu fungsi sebagai rectifier. Dengan bantuan gambar rajah. Tu saya dah lukis gambar rajah. Cikgu, saya tak nak lukis gambar rajah.
Tak apa, tak payah lukis. Saya nak lukis. Jelaskan mekanisme pengaliran arus dalam diod. Okey, sekarang dia tulis tak dia nak pincang songsang ataupun pincang depan? Dia tak tulis kan? Boleh je lah. Terang lah. Terang dua-dua boleh, terang separuh pun boleh. Maka 4. Kalau kita terang dua-dua, ngam. Pincang depan. Janganlah lukis gambar rajah kau tak bagi tahu pincang apa. Atau kalau pemeriksa tak tahu, dia tahu. Tapi kau anggaplah cikgu BM yang tanda kertas fizik tu. Lukis gambar rajah, pincang depan. Cikgu letak mentol. Boleh ke cikgu letak mentol? Boleh lah. Nak letak benda lain pun boleh. Kenapa cikgu letak mentol? Buku teks kau pakai mentol? Cikgu ikut gambar rajah buku teks je. Tapi kalau tak nak lukis boleh tak? Dia kata dengan bantuan gambar rajah. Kalau kau tak kerti buat ayat, kau lukis gambar rajah. Tapi kalau kau kerti buat ayat, tak kerti gambar rajah pun tak apa. Kenapa? Dekat gambar rajah ni, dah nampak tunjuk sambungan terminal tu. Positif bateri kepada jenis P. Itu menunjukkan pincang depan. Lohong bergerak semikonduktor jenis N. Elektron bergerak semikonduktor jenis P. So jadi lapisan susutan jadi nipis. Tu keyword. Lapisan susutan jadi nipis. Sudah dekat. Senang tak nak lompat? Macam nak lompat longkang kecil. Senang tak nak lompat? So elektron boleh melintas. Bila elektron boleh bergerak, ada arus. Kalau lapisan susutan jadi lebar. Macam longkang besar. Takut tak nak lintas? Takut kan? Elektron susah nak lompat. Susah kan? Jadi arus tak boleh mengalir sebab elektron tidak bergerak. Cuma ayat dia lah tu. Gambar rajah ni memang kena lukis dengan bantuan gambar rajah. Sebab kamu nak tunjuk jenis P, terminal dia. So bermaksud kalau dalam soalan ni, kamu tidak lukis gambar rajah, kamu tidak akan dapat markah penuh. Kecuali kamu tulis jenis P ataupun anode. Anode hendaklah disambung kepada terminal positif bateri. Nak tulis macam tu. Sebab dia diod tu berfungsi dengan sambungannya betul. Kalau sambungan tak betul, tak berfungsi. Jadi dekat ayat cikgu ni, cerita proses dalam dia. Tapi sambungan dia cikgu tunjukkan dengan gambar rajah. Andai kata kau tak nak lukis gambar rajah, kau kena cerita. Jenis P ataupun anode sambung kepada terminal positif. Paling kurang kena sebut macam tu. Okay. Okay lah. Okay lah. Okay, kita pergi dekat C. Dah petang lah ni, ngantuk lah ni. Rajah 10C. Okay, terima kasih respon. Rajah 10.2 liter P, Q, R dan S. Dengan setiap satunya mengandungi sebuah transformer unggul. Rektifikasi dilakukan oleh diod-diod dalam litar. Litar P, litar Q, litar R, litar S. Soalan kata, anda ditugaskan untuk mencipta sebuah pengecas telefon bimbit 5 volt. Sekejap, patah balik. Oh. Tengok dia bagi 240. Input lah. Harus orang alik input. So output dia mesti telefon bimbit 5 volt. Terangkan bagaimana anda dapat membina pengecas tersebut dengan menggunakan salah satu litar yang ditunjukkan dalam rajah 10.2. Tentukan litar yang mana paling sesuai sebagai pengecas. Soalan memang minta tentukan. Sebab tu kena beritahu pilih siapa. Wajarkan pilihan anda. Terangkan kesesuaian setiap ciri berdasarkan aspek berikut. Jenis transformer, jenis rektifikasi, nisbah bilangan lilitan gelung prima kepada gelung sekunder, komponen tambahan menghasilkan magnitude arus tetap. Okay, ni kecil sikit lah kompres. Kamu ada buku kat tangan kan? Kamu tengok buku kamu. Takkanlah 4 ciri ni, jenis transformer, jenis rektifikasi, nisbah bilangan lilitan, komponen tambahan, kau tak tahu. Takkan tak ada satu pun yang kau tak tahu. Mesti ada yang kau tahu. Carilah. Kalau cikgu perasan. Dalam semua litar ini ada perintang. Tapi ada litar tertentu sahaja yang ada kapasitor. Dan satu tu gelombang separuh, satu tu gelombang penuh. Cikgu dah tahu jenis rektifikasi dengan komponen tambahan. Kenapa cikgu pilih yang ada kapasitor? Kita ingat kan kapasitor sebagai perata arus. So arus tu keluar gede.
Letak kapasitor dia habis hampir steady. Kalau lampu tu apa macam ni? Lampu tu nyala tak nyala, nyala tak nyala, nyala tak nyala, klik 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 klik. Betul apa faham? Tap down betul. Klik 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 klik. Bila letak kapasitor dia akan terang, malap, terang. Bila malap tu macam malap sekejap, malap, terang balik. Dia taklah kelip-kelip-kelip macam tu. So kita dah tahu jenis transformer dia, kita tahu dia apa step down transformer, injak turun, injak bukan injak turun. Jadi di sebelah dia besar kepada kecil lah. Macam tu. So kita potret jawapan kita macam tu. Pilih S. Beginilah. Mengurangkan voltan. Cikgu saya nak tulis mengurangkan voltan output. Mengurangkan voltan keluaran. Supaya voltan keluaran 5 volt. Boleh cikgu? Boleh. Supaya voltan dapat dikurangkan. Boleh terbalik sikit pun tak apa. Cikgu, macam manalah kalau untuk mendapatkan voltan output 5 volt tu saya letak dekat jenis transformer, mengurangkan voltan tu saya letak dekat di sebelah bilangan gelung. Saya buat terbalik cikgu. Sekejap. Masalah dia tadi, masalah kamu adalah untuk mencari jawapan kan? Masalah untuk menentukan jawapan kamu betul ke salah adalah masalah pemeriksa kan? Jadi janganlah susah hati. Janji semua sebab tu kau isi. Sebab dekat bahagian essay ni, dia boleh crossover. Untuk sebab je lah, untuk ciri tak lah. Ciri tu kalau dah injak turun lah. Jangan nak injak naik pula. Cuma mungkin kalau alasan tu duduk kat tempat lain, examiner maka masih lagi boleh bagi markah. Walaupun pasangan dia tidak sesuai gitu. Macam itu. Tetap dapat markah. So jangan takutlah kalau bila keluar tu kawan kamu kata, aku buat mengurangkan voltan. Engkau buat mendapatkan voltan 5 volt. Janganlah, tak ada masalah pun. Kalau salah tulis pun, tetap dapat markah. Jangan susah hati. Okay, kita pergi kat D. Rajah 10.3 menunjukkan liter transistor M dan N adalah perintang tetap mentol X. Mana mentol X? Okey. Akan menyala apabila beza keupayaan merentasi N. Okey, situ N adalah sekurang-kurangnya 1 volt. Dia dah bagi dah. N paling kurang 1 volt kat situ. Okey. Hitungkan beza keupayaan yang merentasi perintang N apabila nilai perintang M adalah 12,000 ohm dan N 500 ohm. Adakah mentol akan menyala? Susah soalan ni. Ni gambar rajah kita. Ini pembagi voltan. Formula ni ada dalam buku teks. Formula ni tak ada dekat list formula. Tahun lepas lah. Tahun ni tak tahulah ada ke tak ada. Tak silap cikgu lah. Tahun lepas macam tak ada. Itu formula dia. So mentol tidak menyala. Sebab apa? Dia nak 1 volt. Kita dapat 0.48 volt. Mentol tak nyala. Tak cukup voltan. Tak nyala. Kalau kita nak kira yang satu, formula ni sangat senang sayang. Kalau kita nak kira yang satu, V2 ni jadi 1. So R2 ni jadi 1. R1 campur R2V ni kekal sama. Tak kira lah kalau dia letak LDR kat sini. LDR. Apa? PPC. Perintang peka cahaya kat sini. So nilai R2 ni nilai PPC. Macam tu. Termister kat sini. Ada cerita kelakar lah PPC ni. Cikgu kalau sebut PPC atau LDR, cikgu tahulah tu perintang peka cahaya. Light depend resistant. Cikgu sekarang kat KL. Suami cikgu dekat Penang. So cikgu ceritalah, saya sekarang dah PJJ dengan suami saya. Saya pun cakaplah PJJ, anak murid saya tanya. Cikgu PJJ tu apa? Perhubungan jarak jauh. Oh, long distance relationship. LDR. Kami pakai LDR. So saya cakap fizik. Kau sebut LDR, aku tinggal perintang. Cakap kan orang sebut LDR untuk perhubungan jarak jauh. Cikgu sebut PJJ. Maklumlah belajar bahasa Melayu. Okay, back to the cerita. Perintang T digunakan menggantikan perintang M.
Sekarang T ganti M. Mana T? T tak ada. Oh, dekat tempat M ni nak bubuh T. Oh, dekat tempat M ni nak bubuh T. Hitungkan rintangan maksimum perintah T yang membolehkan mentol add menyala. Okey. Pakailah balik formula tu. Ha. Yang kita ada sekarang ni nak nilai baru. Kita nak cari 12 lah, nak baru. R1 lah. R1 ni M ni dah ganti T. T, 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 T. Mentol tidak menyala. Sorry. Ni copy paste punya cerita ni. Mentol tidak menyala ni salah ni. Hai. Again. Ayo. Moral of the story. Jangan copy paste. Ayo. Panic I. Ayo. Mentol tidak menyala lah budak. Okay. Soalan sebelumnya tanya mentol tidak menyala. Soalan selepasnya dia tak tanya pun. Tak tanya pun cerita. Apa lah. Okay, clear. Ingatlah wahai anakku. Formula ini tidak diberi dalam peperiksaan. Okay. Soalan nombor 11. 11.11.1 dan rajah 11.2 menunjukkan cahaya sinar selari bergerak ke arah kanta J. Okay, itu J. Dan kanta K. Okay, itu K. Kedua-dua kanta menghasilkan imej yang nyata. Dia dah bagi dah cari imej nyata. Simbol F merupakan titik fokus bagi setiap kanta. Okay. Faham dah mana soalan? Satu kanta kurus, satu kanta gemuk. Satu imej besar, satu imej kecil. Menyatakan fenomena cahaya yang terlibat dalam pembentukan imej tersebut. Kebiasaan cahaya. Kebiasaan ni. Apa salah? Pembiasan ni ada pembiasan ke? Pembiasan. Kenapa pembiasan? Dia subhanallah ada problem pula dengan ni. Dia kan cahaya tu dapat melalui dia, pembiasan lah. Kalau tak boleh lalu, pantul. Kalau boleh lalu. Tak payah lalu. Tak payah nak selit-selit. Bias. Ubah arah je, sengit-sengit je. Bias. Harap-harap kamu dapat bezakan lah pantulan, pembiasan, pembelawan dan interference. Interference paling senang. Walaupun senang interference, kamu selalu kebanyakannya walaupun senang interference, kamu lupa maksud prinsip superposisi. Apa maksud prinsip superposisi? Dia perlukan gelombang yang koheren. Apa pula koheren tu? Macam tu lah. Tak apa, nanti kita cerita lain. Tengok yang kedua, menggunakan rajah 11.1 dan 11.2 bandingkan. Dia nak bandingkan. Highlight ketebalan kanta J. Garis. Kanta J. Nak ketebalan dia. Tebal. Panjang fokus. Dia nak panjang fokus. Size image terbentuk. Okay, dia ada 3 benda yang dia nak. Ketebalan kanta, panjang fokus, size image. Kemudian dia nak kamu hubung kait ketebalan kanta dengan panjang fokus. Itu hubung kait yang pertama. Dan panjang fokus dengan size image. Itu hubung kait yang kedua. Soalan B ni, dia nak 5 benda. Okay, sebab dia soalan esei. Maka bila jawab, kena tulis apa yang dia nak. Oh, saya kena tulis lah cikgu ketebalan kanta tu. Kena tulis. Kamu janganlah bagi jawapan tiba-tiba out of nowhere. Kanta J besar pada kanta J, kanta J besar pada kanta K, kanta J besar pada kanta K. Tiba-tiba. Kau tak tulis apa yang kau bandingkan. Untuk esei salah. Sebab dia merge kan 5 soalan tu. So kena jawab satu-satu lah. Yang pertama ketebalan kanta. Boleh tulis macam ni atau tulis ketebalan kanta. Tu bawah dia tulis kanta K besar kanta J. Dalam bentuk ayat kanta K lebih dari kanta J. Macam tu. Panjang fokus kanta, tu bawah dia tulis balik. Kalau tak nak buat satu ayat lah pun boleh juga. Dan betul-betul bandingkan pada gambar rajah betul-betul, soalan macam ni ada lebih kurang 10 ke 12 markah kat dalam daripada 100 markah lah. So soalan yang macam ni, kalau boleh jangan salah lah.
Sebab jawapan pada soalan, bukan senang nak dapat jawapan pada soalan. Selalu jawapan dalam kepala je. Lepas tu entah apa-apa kau merepek. Yang pada soalan ni, jawapan pada soalan, bandingkan betul-betul. Tengok betul-betul. Janganlah kau bandingkan K dengan J, itu kau bandingkan huruf. Kena tulis kepada kanta. Andai kata kamu kata ketebalan kanta, kamu buat rajah 11.1 kurang dari 11.2. Rajah 11.2 pun boleh juga. Bermaksud instead of guna perkataan length K tu, gantikan dengan perkataan rajah 11.1. Tapi hati-hati lah dalam cerita ni 11.1 dengan 11.2. Kadang-kadang kamu tak perasan kamu boleh banding rajah 11 dengan rajah 12. Kadang-kadang macam tu juga. So hati-hati kat situ. Okay, C. Rajah 11.3 menunjukkan kanta J dalam rajah 11.1 boleh digunakan sebagai satu kanta pembesar. Lukis satu rajah sinar untuk menunjukkan bagaimana imej kanta pembesar itu terbentuk. Jadi 4 markah. Bila 4 markah, kat sini dia kata lukis satu rajah sinar. Dan arahannya sangat jelas. Bukan dia kata dengan bantuan rajah sinar terangkan. Itu bermaksud kau kena tulis ayat sikit lah. Lepas tu lukis gambar sikit. Tapi ayat dia sangat jelas. Lukis satu rajah sinar. Bermaksud jawapan 100% pada rajah. Lapar pula cakap banyak. Okay. Lukis macam ni. Okay, sekejap. Kenapa cikgu dia lukis macam ni? Okay, ini yang standard. Pada soalan standard, kalau kita jawab soalan, dia minta rajah sinar, dia letak kat kita jenis kanta dia nak letak. Dia dah bagi titik fokus kiri dan kanan, F, dan dia bagi 2F. Kemudian dia letak objek kat mana. So, objek tu kita kena letak dekat mana? Objek tu, jarak objek U kena kurang daripada jarak F. Kena letak kat situ. Cikgu, kalau saya letak objek tu pada F, ataupun antara F dengan 2F, ataupun pada 2F, ataupun besar daripada 2F, boleh tak saya dapat rajah sinar? Boleh, tapi tak dapat imej yang dia nak lah. Nanti kau akan dapat imej tu terbalik lah. Imej tu kecil lah, songsang lah, macam tu lah. So kena ingat, kedudukan dia kurang daripada F. U kurang pada F. Okay, mungkin saya standard macam ni. Cikgu Dudel tak nota kat situ. Untuk lukis rajah sinar, tentukan posisi F bagi kanta yang sepadan. Okay, 90 darjah pergi F. Apa maksud 90 darjah pergi F? Itu maksudnya 90 darjah tu menunjukkan satu garis lurus. Satu garis lurus daripada objek. Cikgu kena daripada kepala nak panah tu ke? Saya macam tak suka lah tulis kat kepala nak panah mana-mana bahagian objek. Tapi kenapa cikgu lukis daripada kepala nak panah? Buku teks kau lukis macam tu kot. Kenapa cikgu asyik ikut buku teks? Mata kita sayang, mata kita. Kita punya mata, memori kita Tuhan jadi, memang pengulangan tu benda yang sama, kita mudah ingat. Sebab tu ada orang kata kalau nak hafal surah Al-Mulk tu mudah, dengar selalu. Aku dengar hari-hari tapi aku tak boleh hafal juga. Okay. Kena tengok selalu. Sebab tu kalau boyfriend kau kata, boyfriend pula. Kalau lelaki aku kata dia paling suka ayam masak merah, sebab apa? Mak dia memang daripada kecil, mak dia selalu masak ayam masak merah. Pengulangan. So sama, kenapa cikgu Dudel banyak pakai rajah buku teks pengulangan mata kamu? Itu ingatan luar sedar yang terbina. Jadi mula daripada kepala nak panah, cikgu tak kena kanta. Tak apa, buat je garis normal tengah tu. Tak apa. Kalau dalam exam dia lukis kanta besar, kenapa cikgu tak lukis kanta besar? Aku pun malas, macam korang juga. Terus potong dekat F. Cuma masalahnya kau kena identify F yang belah mana. Tapi dalam cerita ni tak susah. Sebab apa tak susah cikgu? Sebab soalan sebelum ni kan dah tunjuk F dia dekat mana. Okay. Kemudian garisan yang kedua pergi dekat CL, Center of Lens. Itu garisan yang kedua. Ini markah pertama, ini markah yang kedua. Sudah bersilang. Dah bersilang, image dengan label yang betul. Lagi satu markah. Beginilah 4 markah dapat. Kepala anak panah tu kena betul dekat menunjuk ke arah titik bersilangan. Macam lari sikit. Tapi nanti kau buat betul-betul lah elok-elok betul. Jangan double. Padam mesti bersih. Pakai pensel. Pegang pensel tu tegak garis itu. Jangan sanding kan. Jangan. Sebenarnya cikgu punya kamera ni dia bukan built-in pada laptop. So jadi bila wire dia bergerak, tak nampak muka. Kesian korang tak dapat muka aku yang jelita. So, dah nampak dia muka sendiri. Okay. Okay, kita teruskan. Bahagia pula. Cadang dan terangkan pengubahsuaian yang perlu dilakukan ke atas kanta pembesar dalam rajah 11.3 untuk menjadi sebuah teleskop bagi melihat objek yang jauh. Penerangan anda adalah berdasarkan ciri-ciri dan kedudukan kanta yang digunakan. Soalan ini sangatlah jahat.
Tak ada hint langsung. Tak ada hand langsung. Hint dia cuma apa? Teleskop. So kalau kau faham teleskop, kau dapatlah jawab. Kalau kau tak faham teleskop, kau tak dapatlah jawab. Kalau kau faham mikroskop, kau terjawab mikroskop, pun tak dapat jawab tapi salah lah. Macam tu. So, ciri dan kedudukan kanta. Ciri dan kedudukan kanta. Ciri kanta dan kedudukan kanta. So benda tu kena sebut lah paling kurang. Ciri kanta. Kanta ada dua jenis, cekung ke cembung. Nak pakai apa? Cekung, cembung. Macam tu. Lepas tu kanta ni dia ada power. Power dia nak yang padu ke tak padu. Power tinggi ke tak. So dia ada tebal, ada nipis, ada besar, ada kecil. Semua kena sebut tu ciri lah tu. Kedudukan kanta. Teleskop pakai dua kanta. Nak duduk dekat-dekat, nak duduk jauh-jauh, nak bergaduh antara benua. Macam tu. Ini yang cikgu letak nota sikit lah. Mana cikgu dapat cikgu nota ni? Dalam buku teks. Ada. Itulah malah baca buku teks. Jenis kanta dan kuasa kanta. Teleskop dengan mikroskop. Kita tengokkan teleskop lah. Jenis kanta, dia pakai dua kanta. Kanta cembung. Satu kuasa rendah, satu kuasa tinggi. Dia ada dua kanta. Kemudian tengok. Panjang fokus. F-O-F-E. O tu objek, E tu eyes. Jarak antara dua kanta. Titik fokus tambah, sama je jarak dia. Kalau mikroskop dia ada gap besar dari macam tu. Saya buat jawapan. Cikgu tak tulis pembesaran pun. Dia tak minta pembesaran. Dia tanya jenis kanta dengan ciri kan? Kedudukan kanta. Dia tanya kedudukan kanta dengan ciri kan? Tak payahlah tulis pembesaran. Bagilah 4 ciri dia. Pegang kanta. Jenis dia, sebut jenis. So pada kanta ada panjang fokus. Bagi tahu panjang fokus tak macam mana. So kanta ini ada diameter, baru kita tahu dia besar mana. Dan kanta ini ada tebal dia yang menunjukkan power dia lah. Macam tu. So itu bayangkan kamu pegang kanta. Kamu pegang cermin mata, kanta cermin pegang. Tapi kamu boleh sebut kat kanta cermin mata kamu. Ciri, itu adalah ciri yang kamu nampak. Janganlah sebut, dibuat daripada kaca lah, pemepek tu, janganlah. Okay? Mudah kan? Cuba tengok sebab dia. Besarkan image. Pembesaran image lebih besar. Lepas tu ada lagi pula tu. Image lebih besar. Sebenarnya ayat tu sama je. Tapi cikgu Dorin macam tambah imbuhan, tambah perkataan lebih. Terbalikkan pula besarkan image. Image lebih besar. Nampak macam tak sama. Tapi kalau dia pemalas, besarkan image. Pemalas simpan sikit. Jangan tunjuk semua. Macam tu. Alright. Kita berhenti kat sini. Pemakahan, satu ciri dan satu sebab dapat berapa markah ya? Bijak ni bertanya. Satu ciri, satu markah. Sebab yang sesuai, satu markah. So, pemarkahan dia ada 10 markah. 10 markah itu kita katakan sebagai nombor genap dan nombor ganjil. Nombor ganjil untuk ciri. Nombor genap adalah untuk sebab. So, kalau sebab tak pairing, tak apa. Tapi sebab tu kena ada lah. Kalaupun tak pairing dia duduk, mesti kena ada lah. Langsung ni tanya lah kan. So sebenarnya soalan 11 bahagian C 9 atau 10. 9 atau 10. Dengan soalan 11 C. Bahagian C. Yang 10 markah lah. Dua-dua ni ada 10 markah. Mana mudah? C mudah. Jadi cikgu soalan ni susah. Nak buat macam mana? Nasib soalan ni susah. Soalan 9 tahun lepas bahagian C. Dia punya pecahan markah, pelumplang, orang cerita kat situ lah. Orang cerita lah. Skema 10, markah 10, kawan cikgu kata, skema lebih daripada 10. So, janganlah takut goreng je. Macam buat mi goreng, letak fishball sedap, fish cake sedap, letak je. Sebanyak mungkin tulis, sefizik mungkin, selogik mungkin. Salah terbalik. Sebanyak mungkin, selogik mungkin, sefizik mungkin. Itu dia cerita. Okay. Kita habis kat sini. Ada apa-apa nak tanya tak? Alright. Kalau tak ada apa tanya. Okay. Kita tutup majlis kita dengan tasbih, kifarah dan
surah surah apa? Jap. Kita tutup majlis kita biar surah Alas. Betul. Okey. See you.